Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Okey, kita sambung rasanya kita mulakan saja. Memang tak ramai lagi, tak sampai 10 orang, tapi kita mulakan untuk bahagian yang kedua lah, sambungan yang pagi tadi. So pagi tadi kita dah selesai untuk bab pengenalan dan juga bab kajian literatur. So kita dah masuk yang ke bab 3. Kalau secara total kita nak kongsi idea dah masuk yang ke-64. Okey. Tapi sebelum tu kita kena tahu dulu outline biasa dalam bab 3 kita ada research design. Okey, kita ada population and sampling. Kemudian kita ada procedure. Kemudian kita ada instrument, kita punya ada validity dan juga reliability, kesahan dan kepercayaan, ethics dan juga pilot ataupun kajian rintis. So ini kita akan bincangkan dalam bab 3. Sekiranya kita dah in progress ataupun dah siap bab 3, beberapa outline ni kita boleh convert menjadi sebuah artikel jurnal. Okay, kita akan go through satu-satu. Okay, kita akan mulakan dengan research design. Okay, sebelum tu kalau kita lihat outline ni sama macam literature review lah. Semua bahagian dalam literature review kita boleh publish artikel. Jadi sama dengan metodologi, semua bahagian dalam metodologi yang kita tulis dalam tesis juga boleh menghasilkan artikel jurnal. Okey, kita pergi dulu dengan research design 64. Okey. Dia ada banyak kan, kalau sebut tentang reka bentuk penyelidikan ni dia banyak. And scholar ada macam-macam scholar lah mengikut bidang masing-masing. Ramai scholar ataupun gurus dalam metodologi telah menghasilkan buku dalam research metodologi dan dia dah propose macam-macam research design yang ada. Jadi dalam slide ni saya tunjukkan hanya beberapa saja kan, kita ada banyak research design dekat luar tu. Jadi boleh rujuk boleh apply ataupun adaptasi slide ni untuk menggunakan pelbagai reka bentuk penyelidikan yang ada. Okey. Boleh buat beberapa artikel ataupun boleh sekalikan. Jadi perkongsian kita petang ni saya ada yang saya sekalikan, ada yang saya asing-asingkan. Okey. Yang ke-64 ni adalah research design. Kalau merujuk pada tajuk tu dia tulis a review of philosophy, approach and strategy. Ada 3 lah. Ada 3 dah. Maksudnya dalam research design ni nak membincangkan 3 perkara. Okey, boleh je kalau kita nak tulis artikel a review of philosophy saja. Nak cerita tentang research approach saja pun boleh. Nak cerita research strategy pun boleh. Okey. Cuma artikel ni dia ambil 3 lah. Kita ambil philosophy, approach and strategy. Okey, tajuk penuh dia a review of philosophy, approach and strategy of sustainable development research. Okey, dia punya outline, introduction. Kemudian ceritalah filosofi yang ada, contoh-contoh filosofi yang ada, positivism, interpretism, critical realism, pascal modernism, pragmatism, tu contoh-contoh filosofi lah. So dalam kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan sustainable development ni kita boleh bincang lah. Yang buat tajuk berkaitan dengan sustainable development ni basically dia akan guna filosofi atau falsafah apa. Okay, kemudian kita sambung cerita approach pula research approach of sustainable development. Contohnya nak gunakan induktif ke, induktif, deductive approach ataupun adaptive approach. Bolehlah cerita kat sini. Kemudian nombor outline seterusnya adalah strategi. So research strategy of the sustainable development research. Basic lah, kalau kualitatif dia ada case study, grounded research, kemudian apa lagi? Action research, narrative, ada phenomenology, macam-macam kan. Kalau kuanti dia ada survey, dia ada simulation, dia ada experiments. Okay, kena ceritalah dalam konteks sustainable development apa yang banyak research strategy digunakan dan kita juga boleh conclude sebagai beberapa research strategy yang masih lagi
tak diterokai ataupun kita boleh come out sebagai gap lah dalam kita punya research design. Jadi kita boleh juga, kalau yang tanya tadi kan, research design gap pun ada. Jadi maksudnya kat sini kebanyakan dalam bidang sustainable development, bila sebut research design, especially research strategy, apa yang diorang guna. So apa lagi banyak lagi research strategy yang belum dilaksanakan dalam topik sustainable development. Last kali conclusion and future agenda. Okay, idea dia 64 ni adalah research design. Nak membincangkan 3 perkara saja, filosofi, approach and strategy. So kita bolehlah membincangkan konteks, a review. And membincangkan kajian lepas, basically dalam bidang sustainable development, apa filosofi, approach dan strategi. Okay, sambungan. Dia baru 3 tu. Dalam research design, dia ada choice, research choice lah, pilihan lah. Nak pakai quali ke, quanti ke, multi-method ke, kan? Okay, time horizon, biasanya short and long lah. Biasanya kita sebut sama ada longitudinal ataupun satu lagi apa tu, cross-sectional. Sama ada longitudinal atau cross-sectional. Kemudian teknik lah. Teknik boleh merujukkan instrumen lah. Dan sama nak bincangkan tentang penggunaan survey, contoh questionnaire, ataupun nak gunakan interview, observation, dokumen dan lain-lain. Okay, teknik boleh luas lagi sebenarnya kalau disebut research teknik adalah bahagian yang terakhir yang kita boleh perluaskan cerita tentang research teknik termasuk dengan strategi untuk data collection. Okay. Jadi dekat 65 ni, kalau 64 tadi dah cerita tentang falsafah, approach and strategy, 65 ni sambung yang lain pula iaitu research choice, time horizon and juga teknik untuk penyelidikan dalam bidang sustainable development. So dia punya outline, introduction, kemudian cerita dengan choice dulu, choice of sustainable development research, kemudian cerita time horizon of the sustainable development research, kemudian cerita teknik and of the sustainable development research, conclusion and future agenda. Okay, sedikit penjelasan lah. Untuk 64 dan 65 ni, kalau kita tengok dia punya kita panggil detail dia lah kan, ataupun perkara dia. Kalau sebut filosofi, kemudian approach, kemudian strategi, kemudian choice, time horizon, teknik, ini adalah research design daripada Saunders. Dia panggil research onion. So 64, 65 ni kita boleh katakan asas dia diambil daripada research onion lah. Kalau Creswell ada juga semua ni, tapi dia tak adalah pakai ke-66 ni. Jadi kita boleh refer scholar mana yang kita guna dan kita boleh berbincangkan lah kita punya falsafah, approach, strategi, choice, time horizon and teknik ni. Okay, tapi untuk kita sebenarnya kita nak terbitkan artikel. Jadi bolehlah membincangkan 3 perkara untuk mewujudkan satu artikel. Jadi 64, 65 ni macam mana saya boleh keluarkan outline ni adalah saya merujuk kepada research onion lah daripada Saunders. Okay, boleh juga kita gabungkan. Gabungkan tadi 64 dan 65 ni kita gabungkan. Jadi panjang lah. Tadi kalau tidak 64 ada 3, 65 ada 3, sekarang jadi 6 lah. And ada jadi tajuk dia Philosophy and Research Design. Ataupun nak come out dengan topik dari research design pun boleh. Saya nak pergi panjang sikit lah sebab tu saya letak Philosophy and Research Design. Kalau you nak letak research paradigm and design boleh. Research paradigm and designs of sustainable development research. Okay, dia ada start dengan introduction, kemudian philosophy of sustainable development research, yang kedua approach of sustainable development research, yang ketiga strategi sustainable development research, kemudian choice, and kemudian time horizon, last sekali techniques of the sustainable development research, dan ditutup oleh conclusion and future agenda. Ni sekali. Tadi you all boleh buat 2 paper. Kan? Kalau ikut asas dia boleh buat 6 paper lah. Filosofi 1 artikel, approach 1 artikel, strategi 1 artikel, choice 1 artikel, time horizon 1 artikel, teknik 1 artikel, ataupun jadi 2 artikel. 3 yang pertama jadikan 1 artikel, betul 3 kemudian jadi 1 artikel, ataupun libatkan kesemua sekali ke 6 dalam 1 artikel. Terpulanglah macam tadilah. Selected theory, selected model. Nak cerita selected ke ataupun nak cerita satu teori satu artikel. Ini pun samalah. Nak cerita tentang research design satu bahagian satu artikel ke, nak jadi pecah 2 ke, ataupun sekali kan semua ke-6 ni dalam satu artikel. Okey, kemudian kita sambung. Kat sini basic lah kalau kita tengok 66 ni adalah
kalau kita nak belajar tentang metodologi and especially dalam kualitatif, kuantitatif atau scientific atau humanistik ni, kita buat satu basic knowledge lah. Tajuk artikel yang kita boleh buat adalah A Review of Scientific and Humanistic Approach for Sustainable Development in Tourism Research. Yang ni kita boleh memberi gambaran lah. Kadang-kadang orang nak explore apa tu scientific research, apa tu humanistic approach. Jadi dia orang Google je dekat, dia type je kat Google tu boleh temukan artikelnya lah. So artikel ni basically nak membezakan, nak buat persamaan dan perbandingan antara research saintifik atau dipanggil kuantitatif dengan humanistik atau kualitatif. Okey, dalam bidang sustainable development di area tourism. Okey, dia punya outline, introduction, scientific approach of sustainable development research. Okey, kemudian cerita pula humanistic approach of the sustainable development research, conclusion and future agenda. Ini satu versi atau nama lain. Kalau ikutkan, kalau bahasa mudah dia adalah a review of qualitative and quantitative research on the sustainable development. Okay, tapi kita tukar sikit lah jadi scientific untuk cover kuantitatif, humanistic untuk kualitatif. Okay, dalam research design ada satu perkara yang seronok untuk membincangkan, adalah 3 perkara dalam research paradigm ni, iaitu ontologi, epistemologi, axiology. So ini bukan main-main, perkataan terminologi 3 ni sangat favorite ditanya dalam Viva. So dia kata, contoh Fazli, boleh tak explain what is your ontology in this thesis atau this research? Kita kena ceritalah apa tu ontologi, apa tu epistemologi, apa tu axiology. Jadi kadang-kadang researcher masih lagi kurang jelas antara ketiga-tiga ni. Jadi dia orang Google untuk dapatkan maklumat. Jadi dengan kita je menjelaskan 3 perkara ini dalam konteks sustainable development research akan meningkatkan kefahaman lah kepada researcher apa itu ontologi, epistemologi dan axiology. Okay, introduction, kemudian ontology of sustainable development research, kemudian ceritalah epistemology of sustainable development research, kemudian boleh cerita axiology. Jadi 3 ni sangat-sangat penting lah. Yang ontologi tu benda yang basic kan, dari segi reality dia. So benda ni adalah facts ke ataupun idea, kan. Kemudian epistemologi, macam mana kita nak extend atau nak kembangkan proses penyelidikan. Axiology adalah sumbangan dari segi contributions. Okey, yang ni. Kalau tadi ada soalan yang tanya nak gunakan ADI, boleh tak buat satu artikel, kita dah masuk kat sini. Cuma saya nak ceritakan beberapa lah. Okey. Dalam konteks ada setengah bidang yang sesuai kan, dalam bidang learning atau dalam bidang pendidikan yang berkaitan dengan teknologi, ada yang gunakan Azure. Ni Azure ni. Okey, kita boleh buat satu artikel. Okey, memang banyak dah orang buat, tapi mungkin dalam perbincangan sustainable development dalam social science research belum lagi. Sebab tu saya letak perkataan sustainable development for social science research. Sebab Azure ni bukan benda yang baru. Okey, so kita buatlah satu title, nama dia using Azure design, ataupun tak using pun tak apa, letak Azure design pun boleh. Okey, using Azure design, SSURE design to develop sustainable development for social science research. Macam biasalah, tulis artikel kita start dengan introduction. Okey, A pertama, analyze learner characteristic. S, state the objective. S yang kedua, select, modify and design material. U, utilize material. R, require learner respond. E, evaluate. Jadi sebenarnya kita ikut outline lah. Nombor 1 introduction kan, nombor 2 tu menuju A, analyze. Nombor 3 tu state, S. Kemudian 4, S adalah select, modify and design material. U adalah utilize material, R require learner respond dan E evaluation. Okay, boleh buat satu artikel supaya orang yang nak gunakan Azure design dalam bidang sustainable development ada rujukan yang dia boleh refer lah. Dia boleh tengok macam mana nak gunakan Azure design dalam topik sustainable development. Okay. Okay, kemudian ADI. Inilah ADI ni. Okay, kita punya tajuk artikel kita adalah Research Design of Sustainable Developments
for tourism industry. Kat sini saya letak for tourism industry lah. Kalau kata nak letak social research tu dah banyak orang guna kan. Mungkin untuk tourism industry masih belum ada lagi. So kita nak cerita tentang bagaimana research design dalam topik sustainable development dalam tourism industry dengan menggunakan ADI model. So macam biasalah, kena ceritalah ADI tu apa. Kita start dengan introduction. A yang pertama adalah analyze, D adalah design, 3 adalah development, D yang kedua development, I implementation, E adalah evaluation. So kita tutup dengan artikel kita conclusion and future agenda. Okay, tadi Ashwa boleh buat satu artikel, Adi boleh buat satu artikel. Okay. Alright. Kita ada satu lagi yang basically banyak orang guna sekarang dalam membuat modul. Cohort ramai kan. Kita kalau cohort ni ada yang guna AD, ada gunakan DDR. So kita boleh buat satu artikel. So buat tajuk Employing DDR Approach in the Design and Development of Sustainable Development Module. Okay. Topik nampak biasa kan. Tapi mungkin Development of Sustainable Development tu tak ada lagi. Topik yang kita nak kaji ni. Okay, dia punya outline, introduction, kemudian analyze, kemudian design and develop, kemudian evaluation. DDR tu lah. Proses dia, conclusion and future agenda. Jadi, mana-mana researcher yang nak guna DDR, yang merujuk penggunaan topik dalam sustainable development module, boleh rujuk kita punya artikel. Okay. So, Ashwa dah, Adi dah, DDR dah. Okay. Alright. Ada yang menggunakan research strategi yang lain. Contoh nombor 71 ni guna grounded theory. Okay. So siapa-siapa yang nak guna grounded theory dalam topik sustainable development boleh refer kita punya outline. Contohnya kita dah propose, topik dia adalah propose design of sustainable development for tourism industry using grounded theory. Siapa nak guna grounded theory tu boleh refer lah outline ni. So introduction. Kedua, initiation of the research, kemudian data selection, kemudian data collection, kemudian data analysis, conclusion and future agenda. Basically kalau nak gunakan graduate theory, inilah dia punya research design dia. Initiation of research, data selection, data collection dan data analysis. Ditutup dengan conclusion and future agenda. Okay, saya sendiri masa saya buat doctorate engineering, saya come out dengan new research design. Maksudnya saya sendirilah come outkan own research design. So saya namakan dia adalah LSSPI. The development of LSSPI sebagai satu proses design untuk sustainable development in tourism industry. Yang sustainable development tu bukanlah saya punya bidang otomotif, tapi nak simulatekan topik ni sesuai dengan apa yang kita nak cadangkan, kena relatekan topik sustainable development lah. Jadi memang benda tu wujud. LSSPI tu wujud tapi dalam automotive industry. So kita nak ubah sesuai. So kita nak buat pembangunan LSPI dalam proses design for sustainable development in tourism industry. L yang pertama tu selepas introduction, L adalah look goal setting, tu L. S adalah structure hierarchy. S yang kedua set the benchmark. P adalah performance assessment. I improvement control plan. Okay, kita tutup dengan conclusion and future agenda. So LSSPI tu bermakna lah L goal setting, S structure hierarchy, S set the benchmark, P performance assessment, I improvement control plan. Okay. Ada setengah ramai dah student PhD sekarang ni dia come out dengan own research design lah. Okay, tak semestinya kita kena ikut research design yang sedia ada. Tapi bagus juga kalau dia bersesuaian guna je. Jadi kadang-kadang pening juga nak come out dengan new research design ni. Kalau ada yang sesuai, kita boleh adopt atau kita adapt. Okey, itu selesai dekat research design. Ada beberapa kan kalau saya ambil kat sini, mula-mula research design tadi, kita dari awal cerita tentang research onion, ada filosofi, approach, strategi, kemudian ada choice, time horizon and technique, kemudian cerita tentang scientific and humanistic, tentang persamaan dan perbandingan antara kuanti dan kualitatif research, kemudian cerita benda yang penting dalam sebuah penyelidikan, paradigm, ada ontologi, epistemologi dan axiology. Kemudian kita gunakan research design yang banyak orang gunalah, Ashwa, Adi, DDR, okay. Grounded theory ni another things lah dalam design, dalam pembangunan research strategi, dan juga LSPI. Ini dalam case myself lah. Saya punya case ni, saya come out dengan new research design, nama dia LSSPI. Okay. Macam biasa kan, kalau ada soalan terus tanya dekat ruang chat. Doktor cebak balik yang ke 69. Okay, alright.
Yang ni doktor, satu-satu memang kita tak boleh ni kalau kata projek tu yang dah siap, memang kita letak semua kat sini. Kalau kata macam storyboard semua kat sini ke? Okey, dekat sini nama dia bab 3. Okey, apa yang kita tulis dalam bab 3? Dalam bab 3 adalah prosedur kan. So kalau nak buat analisis, apa yang kita patut guna untuk buat analisis? So kita tak semestinya cerita apa yang kita buat. Kita boleh cerita tentang orang lain buat apa. Okey. So dalam Nampak. analyze, researcher dalam bidang sustainable development ni guna apa dan sebagainya. So dia hujung-hujung tu baru kaitkan dengan kita. Hubungan dengan itu antara yang sesuai nak gunakan analisis ni apa. Tapi sebelum kita nak conclude apa yang paling sesuai, kita kena cerita review dulu. Dalam tourism industry ni biasanya dalam need analysis dia orang guna apa. Last kali baru highlight untuk sustainable development. Sebab kita cerita bukan terus pada apa kita buat. Kita kena review dulu sebab orang nak tahu juga apa itu need analysis. Dalam tourism industry biasanya need analysis ni dia guna interview ke, dia guna visit ke, dia guna survey ke, you kena cerita dulu. Okey, lepas tu baru highlight. Okey, topik kita sustainable development. Jadi kesesuaian dalam penyelidikan sustainable development adalah lebih sesuai dengan menggunakan survey. Baru you cerita tentang survey. Jadi orang baca artikel kita faham apa tu ADI. Okey, kalau nak tahu tentang ADI nak buat dalam tourism industry, ini dia. Bacalah artikel ni. Okey, kena cerita semualah. Sebab orang nak faham kalau cerita ADD je, tu tak nama ADI, tu nama ad, nama dia. Kalau sebut ADI kena ada semualah sampai evaluation. Tapi lepas tu nanti you buatlah satu topik. Kadang-kadang contoh yang banyak orang blend adalah design and development. Dia patut asing tu design lain, development satu. Tapi kadang-kadang banyak orang combine design and development tu. Kan? Jadi orang tahulah bila nak menggunakan ADI ni apa yang patut dia buat. Pertama dapat knowledge. Yang kedua dia tengoklah previously researcher guna apa dia nak buat. So design guna apa? Guna lukisan ke, guna software ke, nak design ni, nak guna proses ke, supaya you tahu sendiri sebenarnya dalam nak gunakan ADI ni nak design guna apa, development nak buat apa, kan? So development apa? Ada yang buat development model, ada yang buat development module, ada yang buat development instrument. So sebenarnya ADI ni nak develop apa sebenarnya? Rupanya macam-macam development dia boleh buat. Okay Wan? Okay. Next, ada soalan mana-mana soalan? Ini contoh. Saya yakin ada banyak research design yang lain. Kot bidang lah, mungkin sejarah ada research design dia. And bidang sains ada research design dia. And orang bahasa Melayu ada research design dia. Bidang mana lagi? Bidang geografi mungkin ada research design dia. Saya cuma nak tunjukkan sini, ramai orang di luar sana masih lagi meraba-raba atau mencari-cari lagi apa itu ADI model, apa itu Ashwa. Masih ramai lagi dekat luar. Apatah lagi dalam pengkhususan bidang. Kalau contoh 69 ni pengkhususan bidang dia adalah sustainable development. Difokus pula dalam tourism industry. Mungkin belum ada. Sekurang-kurangnya orang yang selepas kita nanti kalau nak buat sustainable development, nak guna ADI model dekat tourism industry, dia akan refer. Ataupun dia tak guna sustainable development sebab inilah antara kajian awal yang menggunakan ADI dalam tourism industry. Orang yang dalam bidang-bidang lain yang guna tourism pun akan refer artikel kita kerana dia akan gunakan ADI model juga. Jadi biasanya topik-topik macam ni biasanya publisher nak. Sebab dia tahu ramai yang akan guna ADI ni. Cuma dalam tourism industry tak ada lagi. So kalau artikel ni dapat terbit, ramai yang follower nanti. Jadi biasanya publisher suka topik-topik macam ni. Okay, dekat bahagian chat masih lagi kosong, tak ada soalan. Saya teruskan Saya teruskan ke depan. Maksudnya kita masuk bahagian yang kedua. Selepas kita cover research design, kita ada populasi ataupun population, sampling, scope and setting. Ni kita nak tengok lah. So kita tulis bahagian ni dalam tesis. Sama macam research design, kita tulis dalam tesis. Bahagian ini pun kita tulis dalam tesis kan. Mana yang berkaitan lah. Okay. Kita nak cerita tentang populasi dulu. Okay. What is a population in tourism research? Topik menarik. Cuba tengok dalam bidang masing-masing.
And what is population in mathematics research? What is population in English research? TESOL research. What is the population in apa? Bidang masing-masing lah kan. Jadi kita boleh buat satu artikel merujuk pada bidang masing-masing. Mungkin artikel belum ada lagi. Kalau kata what is population in tourism research dah ada, mungkin kena tukar sikit lah. Mungkin kena pergi spesifik sikit kan. What is the population in e-tourism research? Tu tak ada lagi. Eco-tourism research mungkin belum ada lagi. So sebenarnya kita punya topik memang unik lah. Jadi kita kalau tak ada, kita buat umum dulu. Kalau topik kita spesifik ataupun unik, kita boleh terus identify apa yang dikatakan populasi dalam satu bidang penyelidikan itu. Okay, dalam konteks ni kita pergi tourism. What is a populations in tourism research? Okay, mula-mula ceritalah introduction. Okay, kemudian ceritalah apa yang dikatakan target population. Okay, macam mana nak kenal, macam mana nak dapatkan populasi dalam konsep bilangan. Differential statistik tu numerical lah, bilangan yang tepat, accurate. Kemudian kita nak dapatkan generalization ataupun inference from the population. Kemudian macam mana kita nak come out dengan preparation, macam mana nak dapatkan populasi dalam konteks deskriptif. Kemudian macam mana nak buat preparation in analytic studies, discussion for Malaysia tourism population. So dekat Malaysia sendiri populasi macam mana? Macam mana nak dapatkan populasi tourism dekat Malaysia? Ada agensi ke? Ada pangkalan data ke yang kita boleh identify? Macam mana nak dapatkan tourism punya population spesifik dalam kajian Malaysia, kita boleh dapat di Malaysia. Tapi sebelum tu kita boleh bincang negara luar, macam mana negara maju mengidentifikan term of populasi dalam tourism research. Boleh merujuk siapa yang dalam kumpulan tourism research. Kan orang industri, mungkin ada government, mungkin akademia. So diorang ni adakah termasuk dalam under umbrella tourism research? So kita kena identify itu juga. Okay. So cerita tentang population pun boleh buat satu artikel. Macam ni lah. What is the population in tourism research? Jadi kalau kita masing-masing kita boleh ubah sesuai lah tajuk ni untuk menjadikan satu artikel untuk bidang masing-masing. Penting kadang-kadang orang tak tahu macam mana nak cari jumlah populasi dalam bidang tu. Macam ni lah, macam mana nak dapatkan jumlah populasi tourism research. So bila baca artikel ni dia dapat lah. Okey, kemudian cerita tentang populasi sudah, kita cerita tentang sampling pula. Kita mulakan dengan sampling frame. Okay. What is the sampling frame? Biasa dengar sampling size, sampling technique. So ada juga sampling frame. Okay, kita ada definition, important dan example. Ceritalah sampling frame dari segi definition, kenapa penting kena buat sampling frame. Contoh sampling frame yang ada, kita bincanglah kajian-kajian lepas dan boleh tunjukkan contoh example ataupun sampling frame examples. Okay, kemudian kita tulislah conclusion. Itu penting introduction, conclusion sangat penting. Okay, masih lagi dalam sampling. So kita boleh juga buat satu artikel macam ni. How to choose sampling technique. Kan? How to choose sampling technique for quantitative research in tourism industry. Kita ni tulis ni dalam kita punya tesis ni, kita tulis. Kenapa kita pakai, apa sampling teknik yang ada dalam tourism industry, apa yang paling sesuai. So kita buat artikel tentang how to choose sampling technique for quantitative research in tourism industry. Kita ada introduction, kemudian kita ada definition of sampling technique. Dia kena ceritalah apa tu sampling technique kan. Kemudian apa dia yang dikategorikan sebagai sampling technique for quantitative research. Kan, sama ada nak gunakan rawak mudah ke, stratified ke, random sampling ke, systematic ke, kan. Basically dalam quantitative research, apa sampling technique yang digunakan. Okay, kemudian how to choose sampling technique. Macam mana kita nak decide, nak pilih yang paling sesuai dalam penggunaan sampling technique. Kemudian kali conclusion. Dapatlah tulis satu artikel tentang sampling technique dia sebenarnya. Jadi kita buat tajuk best sikit lah. How to choose sampling technique for quantitative research. Okay. Kemudian kita boleh gunakan tajuk ni juga kalau nak modify kan. Tapi lepas ni saya gunakan tajuk yang berlainan. Buat satu-satu boleh. How to choose sampling technique for quantitative research. Tukar pula. How to choose sampling technique for qualitative research. How to choose sampling technique for the mixed method research. How to choose sampling technique for the multi-method research. Pun boleh sebenarnya. Cuma tajuk 76 ni saya tukar sikit lah supaya tak nampak sama. Saya kata sampling technique for rational and selecting represent sample kualitatif. Tadi dah cerita kuantitatif, kita nak cerita sampling teknik untuk kualitatif pula. Cuma tajuk dia kita pusing lebih sikit lah.
supaya nampak tak sama sangat. So outline the introduction, definisi of sampling technique, okay, rational pemilihan sampling technique for qualitative research, how to select suitable sampling technique, macam mana nak pilih sampling technique yang kaedah dengan betul, yang sesuai lah. Okay. Kemudian, ini contoh. Kita dah bagi sampling frame. Kita dah bagi sampling teknik. Ini sampling size. Simple calculate. Ataupun how to calculate sampling size in quantitative research in tourism industry contohnya. Topik ini saya letak simple calculate of sampling size quantitative research. Okay. Dia ada introduction. Kemudian ceritalah apa tu sampling size, definition of sampling size. Okay, apa itu yang sesuai digunakan sampling size for quantitative research. How to calculate sampling size, menarik tu. Macam mana kita nak calculate sampling size. Kemudian conclusion. Jadi ramai orang kat luar tu masih tak tahu lagi nak dapatkan sampling size. Apa tu sampling size. Jadi dengan penulisan artikel kita ni dapat meningkatkan kefahaman apa itu sampling size. Okay. Dalam contoh untuk kualitatif, biasanya ini perkara yang diperbincangkan lah, diperdebatkan. Sampling size for qualitative research in tourism industry. Does size matter? Maksudnya adakah jumlah sampling atau jumlah sampel tu yang besar ataupun yang sikit tu menjadi isu? Contohlah. So kita ceritalah introduction, definisi of sampling size. Sampling size yang banyak dalam kajian kualitatif, kalau cerita sampling size, apa yang diperbincangkan? How to calculate sampling size, kemudian conclusion. Macam kita lah gunakan kualitatif, macam mana kita nak tentukan jumlah sampel kita sikit atau banyak, cukup atau tidak. Okey, ini contoh dalam case study lah. Jadi kalau ada soalan nak tanya. Kita dah cover populasi. So kita cover tadi sampling frame, sampling technique, sampling size. Okey, so sekarang kita continue lagi lah untuk unit analysis. Contoh ambil kat sini adalah case study. Identification of ambiguity in the case study research typology. What is a unit analysis? Dalam konteks case study, macam mana yang dikatakan typology dan juga unit analysis tu. Okey, kita ceritalah introduction. Ada yang untuk basic kita explain juga apa itu case study, what is a case study. Kemudian generic characteristic. So basically dalam case study, karakteristik dia macam mana, ambiguity dia, tentang penerangan tentang unit analysis, so isu tentang alternative conception, kemudian conclusion lah. So kita fahamlah macam mana yang dikatakan sebagai research typology dan unit analysis dalam case study. Okay, expanded the scope of methodology using the sustainable development research. Nak beritahu tentang lah apa ni metodologi yang kita mengisi ruang gap ataupun kita extend. Okay, jadi topik dia expanded the scope of methodology used sustainable research. So ceritalah introduction. Okay, ceritalah tentang persekitaran dalam sustainable development, research and in the purpose, and quantitative research design. Okay, non-qualitative research design ni kualitatif lah. Kalau sebut non-quantitative tu kualitatif lah. Toward future research. So dalam topik scope of methodology use ni, dia membincangkan apa yang sesuai digunakan untuk researcher kuanti atau kualitatif dalam reka bentuk penyelidikan. Okey, kita dah masuk assumption and procedure. Kita dah selesai dua. Yang pertama kita dah selesai research design, yang kedua adalah berkaitan dengan populasi, sampling dan unit analysis. Perkara yang seterusnya adalah berkaitan assumption and procedure. Jadi bab 3 sangat penting berkaitan dengan assumption dan juga procedure. Okey, kita dah masuk yang ke-81. Okey, macam biasalah kalau ada soalan, saya tengok sekarang ni kat bahagian chat masih lagi belum ada soalan. Jika nak tanya boleh terus tanya. Okey, kita dah masuk kat bahagian procedure dan juga assumption. Contohlah kan, kat sini satu kajian nak gunakan narrative analysis. Jadi kita kena tulis dalam bab 3 kita adalah research assumption. Apa syarat-syarat nak melaksanakan analisis naratif. So kita buat satu paper, research assumption in narrative analysis. Mapping in, kalau tak nak guna tourism research, tak banyak orang cerita ni, kita boleh mapping in social science research. Boleh buat macam tu pun boleh. So untuk research assumption in narrative analysis, mapping in tourism fields ni kita ada introduction. So kita ada the discussion based of the previous qualitative research in tourism industry, and kita nak discuss based on the previous qualitative research.
Kemudian kita nak cerita tentang constructing typology. So nampak macam titik dua bertindih itulah, apa-apalah. Sebab tu saya tak tulis kan, macam-macam boleh tulis kat situ. The perspective of narrative, kemudian conclusion. Jadi kita bolehlah cerita tentang research assumption in narrative analysis. So banyak kan research strategi. Nak research assumption of case study, research assumption of the grounded theory, research assumption of the survey, research assumption of the experiment, research assumption in simulation, research assumption of the actual research, macam-macam lah. Cuma kat sini kita tunjuk narrative analysis. Okay. Alright. Kemudian dalam bab 3 ni ada bidang-bidang tertentu masih lagi menggunakan istilah perbincangan ni masih lagi diperbincangkan lah tentang big data dengan small data lah. Sebab tu kita buat satu artikel ni. Big data or small data? Kan, big data or small data? A methodological review on sustainable development tourism research. Kita pun nak tahulah dalam bidang sustainable development, difokuskan dalam tourism ni, biasanya data atau sampel yang besar dalam kajian macam mana? Yang gunakan small data, kajian yang macam mana? So kita dapat tahulah, kita dapat faham dalam konteks research, dalam sustainable development, dalam tourism industry, cerita tentang data, macam ni keadaan dia. Kemudian kita nak ceritalah, cerita tentang metodologi yang sesuai nak gunakan dalam sustainable research. Kemudian kita buat conclusion. Okay. Next, the value of qualitative inquiry. Kita cerita tentang quality inquiry. Tadi cerita pasal narrative analysis. Ini qualitative inquiry. So, start dengan introduction, the origin of the quantitative. Ini cerita dululah. Sebelum cerita kualitatif, cerita dulu apa itu kuantitatif. Jadi the origin of the quantitative dominant in social science. Kebanyakan orang dalam bidang social science buat kuantitatif, apa yang dia buat. Okay, kemudian ceritalah kelemahan dalam kuantitatif, iaitu problem with positivism agenda. Okay, kita tahu yang falsafah positivism ni lebih sesuai untuk numerical ataupun statistical testing, kuantitatif lah. Okay, kemudian nombor 4 dia cerita the strength, kekuatan dalam penyelidikan kualitatif for developing and evaluating tourism public policy. Okay, mungkin ada sebab dia buat tajuk ni. Mungkin banyak orang bincang tentang tourism ni dengan menggunakan quantitative research. So kita nak tahu kenapa dia orang menggunakan quantitative research. Ada masalah tak dekat falsafah? Jadi sebab tu seterusnya dia akan come up dengan satu, iaitu strength of qualitative research in developing and evaluating tourism in public policy. Dan last sekali tutup dengan conclusion. Okay, seterusnya adalah bagi mereka yang mungkin ada yang buat kajian gunakan modeling dan juga simulation and concept and development for comprehensive. Saya letak kat sini comprehensive lah. Boleh tukar perkataan lain lah kalau tak nak gunakan perkataan comprehensive. Operation support with modeling and simulation research in the tourism industry. Okay, saya ulang balik tajuk dia concept and development for comprehensive operation support with modeling and simulations research in tourism industry. So outline dia ada introduction, kemudian ada method, kemudian kita cerita tentang modeling, challenge using modeling and simulation in the operation planning process, kemudian sambung a prototype decision support environment, process and concept. Okay, last kali yang kelima tu future development of modeling and simulation support in operation process. Kemudian ada conclusion lah. Ini contoh outline nak tahu tentang concept and development berkaitan modeling dengan juga simulation research. Okay, kemudian cerita tentang qualitative approach to mixed method. Jadi mungkin suatu masa dulu memang banyak orang gunakan qualitative research, tapi kebelakangan ini memang menampakkan menggunakan mixed method. So kenapa perubahan shift tu berlaku? Jadi kita boleh keluarkan satu artikel lah. Cerita tentang apa itu start dengan introduction, kemudian a mixed method of qualitative methodology. Apa yang dikatakan mixed method dalam qualitative methodology, the practice of qualitative approach to mixed method. So apa benda yang kita buat qualitative approach ni nak ke arah mixed method. Okay, case study of qualitatively driven mixed method. Jadi memang ada persamaan pun. Kalau ikutkan case study ni memang ada nilai mixed method sikit. Sebab ada bahagian-bahagian tertentu tu memang dia mendekati kepada kuantitatif. The neglect of the qualitative approach to mixed method. So macam mana kita nak pastikan perubahan shift tu mendatangkan lebih baik dalam pelaksanaan tentang kualitatif dalam mixed method. Kemudian kita tutup dengan conclusion.
Okey, kemudian ni topik barulah kan, contemporary. Dia bidang baru kan. Kalau kita nak review topik baru itu contemporary approach to mixed method grounded theory. So ada nama istilah baru mixed method grounded theory. So kita mungkin kurang arif, kita pula tengah buat topik tu kan. Apa salahnya tulis artikel supaya orang faham apa tu mixed method grounded theory. So cara nak menulis artikel tu kena ada introduction, kena ada penerangan tentang mixed method, apa tu grounded theory, macam mana nak mix method kan grounded theory, kemudian conclusion and future agenda. Okay, kita tengok ada soalan dekat bahagian chat. Okay, dalam outline yang tak semestinya setiap artikel ada bahagian literature. Okay. Saliza tanya soalan ni. Tak semesti, yes. Contoh SLR, kita buat paper SLR, tak perlu literature review. Dia lepas introduction, terus method. Okay. Kalau kita cerita tentang method ni, sama ada perlu ke tidak. Kalau tanya saya lebih suka review. Contoh introduction. Cuma tak perlulah nombor 2 ni literature review. Macam ni nak cerita tentang mixed method dah. Okay. Dalam mixed method ni nak review boleh lah. Beberapa kajian lepas juga memperihalkan tourism research dalam mixed method dari sudut apa. So sebenarnya review tu ada dalam ni. Masih cerita mixed method dalam tu ceritalah review. Dalam grounded theory ni ada review kan. Jadi bincangkan. Terdapat beberapa kajian lepas dalam bidang tourism reserve menggunakan grounded theory. Contohnya satu kajian di Singapura telah mengkaji tourism ini. Ni kat dalam ni lah. Macam mana pula dalam mixed method grounded theory? Macam mana? Ada tak pertemuan antara dua ni? Kalau ada, contoh kajian dengan mana? Apa yang dibuatkan? Jadi kalau saya baca, saya fahamlah. Oh, ini yang dikatakan mixed method dalam tourism research. Ini yang dikatakan sebagai mixed method grounded theory in tourism research. Okay? Sebenarnya kat dalam tu lah. Cuma tak perlulah kita letak kat sini spesifik literature review. Kan? Sebab kita dah keluarkan. Ini literature review sebenarnya mixed method grounded theory. Sebab kat sini kita cerita tentang assumption dan procedure. Jadi kita boleh review sikit-sikit. Okay. Ada soalan tanya. Saya tak boleh komen lagi Aliza punya soalan tu. Yang pertama dia tanya tentang literature review. Boleh beritahu sikit tentang prosedur untuk publish artikel di mana nak dapatkan email, nombor kontak publisher seperti Scopus. Okey, soalan ni besar Roslina soalan ni. Sebenarnya ada ratusan ribu jurnal. Ratusan ribu jurnal. Okey, katakan Roslina nak hantar artikel jurnal. And kalau dekat Malaysia ni, setiap universiti ada jurnal. And bidang agama ke, bidang pendidikan ke, bidang teknologi ke. Ada banyak tentang jurnal ni. Okey. Kemudian jurnal ni pula ada berindeks. Macam kita kerja lah. Ada dapat pengiktirafan ISO SIRIM, ada yang tak dapat. Jadi sebenarnya Scopus ni pengiktirafan. Dapat jurnal tu sendiri dapat pengiktirafan Scopus. Jurnal tu sendiri dapat pengiktirafan Web of Science dan sebagainya. Kalau kat Malaysia pengiktirafan MySite. Okey. Untuk faham semua ni luas sikit ilmu dia. Jadi nak cerita memang panjang lah. So kita nak kena tahu apa itu penerbit, siapa penerbit. Penerbit ada banyak jurnal. Bukan ada penerbit ada satu jurnal. Contoh penerbit UPSI. UPSI ada lebih kurang 14 jurnal. Mungkin lebih kot. Saya dah terlepas pandang. Okay. Katalah ada 20 jurnal. So kita nak hantar jurnal tu, kita kena tahu website dia. Okay. Kadang-kadang kita boleh gunakan kat Malaysia ni, kita boleh buka penerbit je. Tahu penerbit UPSI, type je penerbit UPSI kat Google tu, akan keluar lah website dia. Dekat situ dia kata dia akan senaraikan semua jurnal. So kita boleh klik mana jurnal yang kita nak. So dalam tu ada author guideline, ada maklumat authors. Dalam maklumat authors tu kita kena ikutlah semua syarat-syarat yang telah ditetapkan, ada template dan sebagainya. Gunakan tu dan ikut pula syarat untuk penyerahan atau submission. Proses tu. Jadi detail lah kat sini. Memang kalau kata email dengan nombor kontak publisher, memang banyak lah. Okay. Scopus bukan publisher. Scopus adalah platform yang beri pengiktirafan. Macam SIRIM lah kat Malaysia ni. Okay. Publisher contohnya yang top-top lah kalau kita kenal kat library. Okay. Publisher Sign Direct, Publisher Emerald, Publisher Taylor and Francis, Publisher Sage, Willy, Inner Science. Itu nama dia publisher. Kalau dekat Malaysia ni, banyak publisher tu universiti lah. Publisher UKM, Publisher UM, Publisher UTM. Itulah.
Jadi banyak-banyak jurnal. Okey. Jadi semua proses tu memang ada guideline, memang ada masa bila kita submit, ada yang lulus, ada yang kena buat minor correction, ada yang major dan ada juga terus ditolak. Jadi kalau nak cerita ni kalau Rosina berminat lepas kohort ni kita ada kursus kalau berminat lah kan. Jadi kalau nak join tentang apa itu penulisan artikel jurnal memang saya ada buat selepas ni. Memang selepas kohort ni memang ada satu nak tunggu kohort 20 lama lagi kan. Jadi saya ada buat kursus selama 2 bulan ni adalah setiap minggu lah. Almost Jumaat dengan Sabtu malam saya buat kursus tentang berkaitan dengan penerbitan artikel jurnal bermula daripada kosong lah. Awal apa itu jurnal. Macam mana nak kenal pasti jurnal, macam mana nak cari jurnal. Itulah kan. So untuk hari ni mungkin minta maaf lah Rosina, saya tak boleh cerita details sebab hari ni kita punya tema kita adalah pindah daripada sebuah tesis and kita nak pindahkan menjadi artikel jurnal, kita go through bab demi bab. Okay. Right. Terima kasih soalan. Okay, kita sambung. Okay, kita dah selesai tadi last untuk nombor 86. Macam mana kita nak cerita, ini ilmu baru sebenarnya. Bila pertemuan antara istilah dan nama dia mixed method grounded theory. So kalau kita supervisor minta kita kan, okay, study mixed method grounded theory. Kita pun Google lah mixed method grounded theory. Terus dapat artikel kita. Sebab kita dah keluarkan satu artikel. Basic je, review je tentang apa itu contemporary approach dalam mixed method grounded theory. Okay. Alright, kita pergi 87. Okay, multiple hypothesis. Okay. Multiple hypothesis testing in experimental economics in tourism research. Ini pun kadang-kadang ini saya nak tunjukkan kepelbagaian mana yang tidak berkaitan tu tidak mengapalah dapatkan ilmu saja. Tapi just nak beritahu sebenarnya metodologi ni luas. Jadi kita gunakan multiple hypothesis. Ujian lah multiple hypothesis testing in experimental economy. So kat sini dia nak pergi pada bidang ekonomi, experimental economy. So kalau kita nak buat experimental engineering pun tak ada masalah. Okay, ini cuma contoh je. Okay, kita cerita dulu introduction, okay, setup and notation iaitu assumption. Kemudian kita nak cerita stepwise, multiple testing dalam konteks procedure. Kemudian kita nak cerita tentang empirical application dan juga conclusion. Jadi kita boleh juga cerita tentang testing multiple hypothesis ni dalam bidang tourism research. Okay, kemudian dalam metodologi ni kadang-kadang especially dalam orang buat kuantitatif ni dia terikat dengan ujian normality. Normality testing. So kita buat satu artikel orang ramai tak tahu kena buat ke normality testing. Tak buat tak apa ke? Jadi ramai sekarang membincangkan tak nak buat. Tapi kena tahu dulu dalam keadaan apa yang kita kena buat ujian normality dan kenapa sebenarnya ujian normality ni sangat bagus untuk dibuat. Okay, kita buat satu artikel normality assumption and end result test for statistical analysis for tourism research. Okay, ceritalah apa tu normality, assumption ataupun testing of normality. Okay, dalam kes ni tak adalah dia terus jump je, tapi kita boleh juga cerita tentang sebelum masuk test of normality tu cerita tentang definition of the normality testing. Kemudian baru masuk testing normality using SPSS, akan keluarkan statistical result. Kemudian ujian normality juga akan gunakan SPSS, akan keluarkan visual result. So ada dua result lah, numerical dengan non-numerical lah. Ataupun kita panggil statistical result dengan visual result. Kemudian kita buat discussion dan juga conclusion. Jadi cerita tentang normality pun kita boleh tuliskan artikel supaya dapat memberi manfaat kat luar. Sebab ramai orang kat luar tu masih lagi kurang jelas kena buat ujian normality ataupun tidak. Okey, dalam sebuah penyelidikan kuantitatif dan juga hangat diperbincangkan dalam konteks nak guna parametrik atau non-parametric. Okey, kita boleh keluarkan satu artikel. Okey, parametric and non-parametric approach, assumption and effects of normality data for tourism research. Okey, kenapa macam mana kita nak tahu yang kita ni sebenarnya akan melalui proses parametrik atau non-parametrik? Okey, kat sini kita boleh tengok dari segi ujian normality. So outline dia start dengan introduction, kemudian ceritalah apa tu parametric definition, non-parametric definition. Okey, kemudian ceritalah syarat-syarat. Syarat-syarat apa yang jatuh sebagai parametric, apa yang non-parametric assumption. Kemudian ceritalah kesan and effect of normality data kepada parametric dengan non-parametrics.
Okay, last kali debate lah. Masih sekarang ni ramai orang lagi berdebate tentang debate and discussion on normality issue. Dia tutup dengan conclusion dengan future application. Okay. Banyak juga assumption lain. Contoh kat sini lah, kalau saya kat tempat saya ni ramai yang gunakan korelasi dengan regresi. Kadang-kadang saya tanyalah, apa itu syarat-syarat atau assumption korelasi? Syarat-syarat assumption dalam regression analysis. Jadi yang bahagian ni pun bagus kalau dapat terbitkan artikel supaya dapat meningkatkan kefahaman. Apa itu correlation and regression analysis? Assumption and interpretation data for quantitative research in tourism industry. Okay, kemudian kita kena ceritalah apa yang relate dengan dia punya title. Kita cerita dulu tentang introduction. Kemudian ceritalah correlation dengan regression punya definition. Kemudian satu-satulah correlation analysis assumption. Buat regression pula. Regression analysis assumption. Kemudian kita buat interpretation data of correlation and regression analysis. Macam mana nak interpret data untuk ujian korelasi. Macam mana nak interpret data dalam analisis regresi. Kemudian tulislah conclusion and future agenda. Penting ni. So siapa-siapa yang buat korelasi regresi tak cerita dalam metodologi kena tambah bahagian ni. Sebab panel akan tanya syarat-syarat ujian korelasi dan juga ujian regresi. Bila dah tulis dalam tesis, keluarlah jadikan artikel. Kan? Okey, ini contohlah ramai antara kita ni guna SAM-PLS. Jadi buatlah satu artikel step by step. Research assumption, syarat-syarat dalam nak mengukur mediating dan mediating dengan moderating effects in SAM-PLS. Ceritalah kalau kata you nak test mediating dan moderating, kenapa nak gunakan mediating? Kenapa nak gunakan moderating? Apa syarat-syarat mediating? Apa syarat-syarat moderating? Kenapa nak gunakan SAM-PLS? Jadi kita bolehlah buat satu artikel. Walhal apa yang kita tulis dalam artikel tu itu adalah berkenaan dengan tesis kita juga. Okay, introduction, kemudian ceritalah overview, kenapa nak buat mediating dan moderating research. Ceritalah definisi mediating dan moderating effects dalam SAM-PLS ni. Ceritalah research yang dah berjaya, yang telah terbukti dengan menggunakan testing mediate dengan moderate ni dengan menggunakan SAM-PLS. Okay. Ditutup dengan conclusion and future agenda. Okay, kita nak masuk perkara yang seterusnya. Instrument development. Kita dah selesai tadi yang mula-mula adalah research design. Kemudian cerita tentang populasi sampling and unit analysis. Okay, tadi cerita tentang procedure and assumption. Yang keempat ni kita nak masuk instrument development and validity lah. Maksudnya pengukuran, pembangunan dan juga pengesahan. Okay, termasuk dengan reliability lah. Cuma saya letak and validity je. Okay, ada soalan setakat ni? Kita dah banyak dah nak menghampiri ke 100 lah ni. Okay. Kalau ada soalan terus tanya dekat bahagian chat. Okay, tak apa. Kita tak ramai. Tapi kalau ada soalan nak tanya tak apa. Okay. Yang ke-92. Berkaitan dengan kita punya tema kita kat sini instrument development dengan validity. Okay, yang 92. Sustainable development assessment. Apa kita nak gunakan penilaian dalam tourism industry ni? A comparison of instruments. Kita nak tengok instrumen mana yang bersesuaian untuk penilaian tentang pembangunan kelestarian, Sustainable Development Assessment. So kita start dengan introduction, okay. Kemudian ceritalah apa tu Sustainable Development Assessment, apa yang dikatakan dalam Sustainable Development Assessment. So kita nak buat comparison, Sustainable Development Assessment, a comparison instruments. Kemudian kita nak tengok method, mungkin kita nak pakai method gunakan dalam nak memahami tentang ni, mungkin kita boleh gunakan systematic literature review. Kalau tak nak guna pun tak apa kan, ni contoh kita gunalah. Systematic literature review, kemudian ada sikit result. Okay, kalau tak ada result pun tak mengapa, terus cerita tentang implication dan juga limitation. Okay, ni maksudnya result ni punya result SLR lah. Maksud dia. Based pada SLR, tu result dia. Okay. 93, review of literature on survey instrument. Jadi siapa nak gunakan instrumen survey seperti soal sidik dalam tourism industry apa? Okay, pertama cerita introduction. Kemudian method apa dalam literature review research. Okay, kemudian dapat result, discussion, conclusion. Jadi sama dekat sini. So kita nak faham tentang survey instrument. Ni dia punya proses dia lah. Nak faham dulu review of literature je. Nak review literature review on the survey instrument. Okay, developments of sustainable instrument procedure for tourism industry. Ni dia punya proses tu. Kalau nak bangunkan instrument procedure
Mula-mula tentukan construct and factors. Kemudian kena buat development of the instrument item. Kemudian kena buat validity analysis. Kena buat reliability analysis. Kemudian ditutup oleh conclusion and future agenda. Ini proses lah. So pentinglah kalau kita nak bangunkan satu instrumen dalam pembangunan sustainable development. Ini proses dia. Kita start penulisan artikel dengan introduction. Kemudian proses pertama construct and factors. Development instrument item. Yang kedua, ketiga validity analysis. Yang keempat reliability analysis. Dan kita tutup dengan conclusion and future agenda. Okay. Kemudian kita nak cerita tentang an overview of data collection. Cerita tentang data collection. Macam mana nak dapatkan data collection in impact evaluation for tourism research. So kita nak overview je. Okay. Pertama cerita introduction. Kemudian apa tu planning, perancangan dalam data collection, ensure good data management, specific issue ensuring quality in data collection, betul conclusion lah. So banyak yang berbincangan tentang data collection and data management ni. Okay, so kita boleh buat satu artikel untuk an overview of data collection, impact evaluation for tourism research. Kita start dengan introduction. Planning data collection, ensure good data management, specific issue ensuring quality in data collection, dan ditutup oleh conclusion. Okey, kemudian yang ke-96, essentials, aspect in the design of the data collection instrument. So apa aspek-aspek yang sangat diperlukan dalam mereka bentuk, dalam mengumpulkan data dalam tourism research ni. So kita buat introduction, method kita pakai integrative review, dapat result daripada integrative review lah. Kemudian ada discussion dan juga conclusion. Kemudian kita nak cerita masih lagi dalam konteks instrument, measurement, instrument and data collection for tourism research. Jadi ramai orang kat luar sana masih tak tahu lagi macam mana nak mengukur instrumen dan juga data collection. Apa yang melibatkan a consideration of construct and bias ataupun bias. Cerita dekat sini kan, introduction, apa dia katakan sebagai measurement instrument classification, error dalam measurement data collection, rule yang perlu dipatuhi dalam nak develop instrument, comparison between different instrument and their specific bias, kemudian buat conclusion. Okay, ada soalan dekat bahagian chat, saya respon dulu. Okay. Wan tanya, dalam penggunaan software untuk tujuan uji formula, kita boleh masukkan dalam metodologi. Okey, betul. So dalam bab 3 ni termasuk metodologi dan analisis. Cuma beza dia kita tak analisis lagi. Syarat-syarat analisis apa kita nak guna. Kita nak bincang apakah perisian yang sesuai nak gunakan dalam analisis. Apa step atau proses dalam analisis. Itu semua bab 3. Semua dalam bab 3. Jadi kalau Wan tanya penggunaan software tu ada berkaitan dengan formula, memang sesuai dekat bab 3 lah. Pemilihan software untuk analisis, nak gunakan software kan. Ni contoh nak gunakan MATLAB atau Maple, so nak pakai Maple, tak nak pakai MATLAB, nak buat Justify. Itu semua dekat bab 3. Betul. Apa Wan kata tu betul, boleh tulis dalam bab 3 dan kita boleh menghasilkan artikel lah. Okey, jawapan saya pada Wan punya isu, jawapan dia boleh. Okey, yang ni tadi 97 kan? Measurement instrument and data collection. Nak tentukan consideration of construct and bias. Kita start dengan introduction. Kemudian kita tentukan measurement instrument classification. Nak tentu juga error-error dalam measurement data collection. Rules dalam pembangunan developments. Comparison between different instrument dengan specific bias. Conclusion. Okay, next 98. Okay, preliminary evidence. Kadang-kadang kita gunakan juga term prelim. Preliminary evidence for the validity of sustainable development. Keyword kat sini adalah validity lah. So kita start dengan introduction, kemudian ada research design, kemudian theoretical framework for sustainable development, ini kita tambah lah kan. Kalau tak perlu pun tak apa, nombor 3 ni. Kemudian kita come out dengan instruments and instrument development framework for sustainable development. Kemudian kita nak bincang tentang limitation and future research lah. Dan conclusion. Ini contoh perkara step dalam proses, dalam preliminary evidence, dalam menentukan kesahan dalam sustainable development. Okey, 99, method use. Apakah method dia gunakan untuk validate test of questionnaire.
Theoretical construct and empirical construct. So macam mana, apa method, apa kesan ujian pengesahan dalam soal sidik dalam theoretical construct dan empirical construct. Okay, kita start dengan introduction. Okay, kita cerita tentang validity test. Validity test tu apa? So kita cerita validity test dalam konteks theoretical construct, kemudian validity test dengan empirical construct, kemudian kita conclusion. Direct je Okay, yang ke-100 tadi validity, kemudian reliability pula. Tadi kesahan, sekarang kebolehpercayaan. Nak cerita kebolehpercayaan iaitu reliability, criteria for good measurement in tourism research. Basically dalam ujian kebolehpercayaan ni dalam penyelidikan tourism ni dia guna apa? Ceritalah sikit introduction tu apa. Literature, reliability. So reliability sedikit. Kemudian ceritalah stability, test, retest, reliability and parallel from reliability. Kemudian cerita tentang consistency, internal consistency and split half reliability in conclusion. So ini adalah proses bagaimana kita nak melaksanakan ujian reliability dengan menggunakan test, retest reliability dengan parallel from reliability dengan internal consistency and split half reliability. Okay. So kita tinggal lagi 25 lagi. Okay, kita masih lagi dalam proses validity dengan reliability. Validity and reliability of the research instrument. How to test validation of questionnaire in tourism research. Ini detail ni. Nak tahu tentang how to test validation of questionnaire. Okay, kita mulakan dengan introduction. Kemudian kita buat, pertama kita buat face validity. Kemudian kita buat content validity. Kemudian kita buat construct validity. Tentukan discriminant validity and convergent validity. Kemudian kita buat criterion validity untuk predictive, concurrent and positive validity. Kemudian kita tambah reliability dan juga conclusion. Ini menarik ni. Satu-satu ni combine semua melibatkan validity and reliability dalam pembangunan research instrument. Okey, macam mana kita nak gunakan dan laksanakan dalam penyelidikan pelancongan lah dalam tourism research. So saya ulang balik, start introduction, face validity, kemudian content validity, kemudian construct validity, discriminant validity and convergent validity, kemudian criterion validity, predictive, concurrent and postdictive validity, kemudian reliability dan kemudian conclusion. Okey semua tak ada soalan jadi kalau tak ada soalan saya teruskan je. Okey. Kemudian 102, relevant approach of validity and reliability design for quantitative research in tourism industry. Okay, kita pula cerita tentang pendekatan dalam pembangunan kesahan dan kebolehpercayaan ni dalam penyelidikan tourism. Apa dia? Okey, kita ceritalah introduction. So kita ceritalah definisi sikit apa itu validity dengan reliability. So apa yang kategori bawah validity? So kita ada internal dengan external. So kita ada reliability, kita ada teknik analysis. So pentingnya important validity and reliability in quantitative research, conclusion and future agenda. Okay, sekarang ni cerita tentang mixed method. So mixed method pun nak bincang ni. Mixed method in tourism research. Nak bincang dari segi instrumen, validity dan juga reliability. Ceritalah. Introduction, research instrument dengan gunakan questionnaire, interview, observation. Kemudian kita buat validity, content, internal utility criterion and external validity. So dari segi kita punya nak buat mixed method ni, apa yang kita gunakan dalam validity lah. So kita nak tengok content, internal, kriteria dengan external validity. Untuk kebolehpercayaan, kita nak tengok external dengan internal juga untuk reliability. Dan kemudian kita tutup dengan conclusion. Okay, ada soalan nak tanya? Okay ke semua? Okay, kemudian kita cerita tentang mixed research. Mixed research as a tools for develop instrument. Jadilah untuk dalam tourism industry, apa yang dikatakan mixed research as a tool for developing instrument. So kita start dengan introduction, crossover analysis, fidelity of quantitative instrument, meta framework for instrument development and construct validation, summary and conclusion. Ini contohlah nak buat mixed research dengan menggunakan alat dalam pembangunan instrumen di dalam industri pelancongan. So crossover analysis, fidelity and quantitative instrument, meta framework for instrument development and construct validation, summary and conclusion. Okey, yang kelima ni kita nak buat a review. Ni contohlah nak buat review kan dalam choice. Ada mono method, mixed method, multiple method. Boleh cerita satu lah. Apa yang dikatakan mono method dalam penyelidikan sustainable development dalam tourism industry. Apa mixed method? Apa mixed multiple method?
Kemudian kita tulis conclusion and future agenda. Nampak macam simple tapi ramai juga nak tahu apa mixed method yang sesuai dalam penyelidikan sustainable development. Apa multiple method yang sesuai dalam nak buat sustainable development research juga. Okey, kita masuk perkara yang seterusnya adalah expert translation, ethic and pilot study. Ini bahagian ni pun menyumbang kepada beberapa penghasilan artikel juga dari segi expert, translation, ethic dan juga pilot study. Okey, tajuk 106, okey. Apa syarat-syarat the expert requirement? Macam mana nak jadi expert? Kalau kita ada instrumen nak buat pengesahan pakar, apa keperluan untuk expert? Komen. Untuk dapatkan komen, nak dapatkan decision of validity process. So dah buat tak? Jumpa tak expert akademia? Jumpa tak practitioner? Jumpa tak consultant? Jumpa tak policy maker? Contohlah kan. Jadi dekat sini untuk tentukan expert requirement tu, kita punya outline adalah start dengan introduction. Kemudian definisi of expert validity. Ramai orang tak tahu apa maksud expert validity. Apa syarat-syarat untuk jadi seorang expert. Okey, macam mana nak dapatkan constructive comment from expert. Kemudian decision process, remain of improvement. Kemudian kita conclusion lah. Ini adalah proses untuk kita tentukan expert requirement lah. Daripada definisi, syarat-syarat, kemudian constructive comment, kemudian dari segi decision process. Ini adalah bahagian-bahagian expert requirement lah. Comment and decision validating process sama ada dalam kalangan akademia, practitioner, consultant dengan policy maker. Ada soalan dekat bahagian chat? Okey, Nurul Izzati nak tahu macam mana nak tahu siapa dalam bidang kita. Okey, yang pertama saya dulu, mula-mula saya belajar masa saya master, semua orang yang saya cite dalam saya punya, katalah kita dah siap buat 1, 2, 3 kan. Jadi orang-orang yang saya cite tu saya check dekat reference. So saya identify siapa expert dalam reference list. Okey, tak kisahlah dalam negara atau luar negara. Yang kedua adalah menggunakan platform macam Google Scholar. Kalau kita gunakan Google Scholar, kita type kat atas tu label LABEL titik dua tindih bidang. Katalah bidang Nurul Izzati dalam bidang education management, type je LABEL titik dua tindih, semua rapat, type je education _ management. So dia akan rankingkan paling expert duduk paling atas. Cuma expert ni dia identify dia pakar rujuk. Jadi Google Scholar tu mengenal pasti pakar rujuk. Kalau pakar rujuk tu menepati hasrat kita untuk dapat tentukan expert, jadi dia adalah expert juga dalam kita nak tentukan siapa expert dalam bidang kita. Boleh Nurul Izzati kan, sama ada gunakan orang individu yang kita cite dalam kita punya tesis ataupun gunakan platform macam gunakan Google Scholar dengan menaip label titik dua tindih, type bidang untuk mengidentify siapakah expert dalam bidang kita. Ataupun secara rawak kita jumpa dengan supervisor yang cadangkan. Okey. Mana-manalah yang difikirkan sesuai. Okay, ada soalan? Ada apa-apa soalan nak tanya? Silakan. Kan? Kita pun ada banyak masa lagi. Kan? Tapi dah tak banyak dah. Tinggal dalam 20 je. Kita punya jenis artikel ni. Kan? Okay. Alright. Kita dah faham siapa orang yang kita boleh pilih untuk jadikan expert. Sama ada dari golongan akademia. Golongan akademia biasanya pakar konten, pakar bahasa dengan pakar method. Okay. Practitioner akan menjadikan kajian kita, instrumen tu menjadi betul-betul realiti lah. Betul-betul berkaitan. Okay. Pentingnya orang jadi konsultan. Jadi konsultan kadang dua bahagian. Dia juga orang akademia dan juga ada orang industri. Dan juga dengan orang kerajaan lah. Berkaitan dengan dasar guideline iaitu policy maker lah. Okay. Itu yang untuk expert requirement. Okay. Kita pergi yang 107. Okay, collaborating with tourism expert panel to establish content validity. Kadang-kadang kita nak buat collaborate bersama-sama lah untuk bersama-sama dengan tourism expert panel dalam membangunkan pengesahan kandungan. Okay, yang pertama kita start dengan introduction. Okay, kemudian context of the book reading intervention. Content of validity and intervention development. Process for established content validity. Content validity teams. Content validity rating. Kemudian conclusion lah. Ini contoh proses nak cerita tentang collaborative with tourism expert.
Okay, dengan menggunakan establish the accountability of the intervention. Panjang lah kan. Mula-mula tentang book reading intervention, validity intervention, establish content validity, dan accountability team, accountability rating, dan conclusion. Okay, kita dah masuk 108. Kita nak cerita tentang language dah, language barrier. Strategy for overcoming language barrier in tourism research. So yang pertama kita kena tahu apakah language barrier dalam tourism research. Kemudian kita nak overview of type of tourism interpreter of their potential rules. Okay. Qualitative and quantitative research data consideration. Okay. Survey instrument and translator. Itu kena penting juga. Okay. Kemudian budget for interpretation dan juga translation. Discussion and conclusion. Ini macam mana nak selesaikan masalah-masalah language barrier lah dalam penyelidikan tourism ni. Macam mana kita nak selesaikan kat sini adalah kita overview type tourism interpreter and the potential role. Kita tentukan quality research data consideration. Kita come up dengan instrument dan juga translator. Budget for interpretation and translation. Kemudian last sekali the conclusion and conclusion. Sorry, discussion and conclusion. Okay, ada soalan dekat bahagian chat. Okay. Okay, saya ada gangguan internet. Bila buka Zoom kat laptop saya, kena buka kat handphone. Saya leave dulu, kejap lagi saya buka balik di handphone. Okay, saya faham. Saya nak perasan tadi Rosina ada keluar lepas tu masuk balik. Okay, tak apa. Rakaman pun dah ada. Nanti boleh tengok rakaman juga. Kalau bahagian-bahagian yang tertinggal. Okay. Okay, kita masuk 109 dah Okay. Saya faham ni kita ni dah masuk minggu-minggu cuti sekolah ni. Jadi macam-macam aktiviti nak kena buat kan. Ada yang balik kampung, ada events, macam-macam lah kan. Jadi kita bertahan sikit untuk habiskan 125 ni. Okay, translation of tourism research instrument, research process, pitfall and challenge. So kita kena faham juga proses translation dalam sebuah penyelidikan ni. So kalau kita review kajian-kajian lepas berkaitan dengan penyelidikan pelancongan ni, bagaimana dia membincangkan atau melaksanakan berkaitan dengan translation. So kita ceritalah proses dia, start dengan introduction, kemudian type. Apakah jenis translation method and use translation process. So kita nak tahu type and process dalam translation method. Kemudian nak tahu method apa yang sesuai untuk testing translate research. So untuk dalam pengukuran instrumen kualitatif maupun kuantitatif. So apakah cabaran dalam case ni, challenge and method to minimize error in translation, conclusion. Kan? Cerita tentang translation pun kena tahu kan. Kadang-kadang kita tanya, ni dah buat translation dah. Apa method, apa method ataupun proses yang you gunakan? Type mana translation yang you gunakan? Kadang-kadang kita tak ambil knowledge tu. Okey, kemudian 110. Ini yang favorite lah. Kalau penilai maupun supervisor memang dia request ni lah sebut translation. Dia suka back to back punya translation procedure. Jadi kita kena faham lah dalam kajian kita apa yang dia katakan sebagai back to back translation tu. So kita buatlah satu artikel berkaitan back translation procedure and process for research instrument. Okay, kita nak buat target language, translate pretest and validate items. Okay, kita start dengan penulisan introduction. So kita kena faham lah overview dan definisi apa tu back translation. So macam mana kita nak tentukan target language. Okay, kita nak translate a research item. Kemudian kita buat pretest the research item. Kemudian kita validate research item. So ada 3 lah, so ada 4. Target language, translate research item, pretest research item, validate research item, conclusion. Bahasa paling mudah lah back to back translation ni sebenarnya melibatkan 3 orang expert. Expert yang pertama, katalah bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris translate dalam bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, bawa balik yang first tadi dah translate bahasa Inggeris ke bahasa Melayu tu translate balik dalam bahasa Inggeris. So ada terdapat perbeza ke? Jadi expert yang ketiga tu mengcek lah, membandingkan terdapat persamaan dan perbezaan antara dua tadi. Kan? Yang pertama tukar English to BM, yang kedua BM to English balik. Itu dia katakan back translation. Okay, research ethics. Research ethics pun penting Banyak juga kita tanya dalam bab 3 tak ada section pasal research ethics. So sebenarnya you dapat kemudahan research ethics ke untuk collect data. Jadi bahagian itu dah ditanya dalam sebuah penyelidikan, especially dalam bab 3. Jadi ramai orang di luar sana masih kurang faham lagi apa tu research ethics. Okay, kita boleh ceritalah buat satu artikel research ethics consideration for tourism research. Kita cerita tentang prosedur, integrity dan juga application.
Okay, outline pertama introduction, kemudian kita ceritalah apa tu research ethic, definisi dan juga consideration. Okay, kemudian ceritalah prosedur-prosedur dalam research ethic, kemudian integrity of research ethic, application of research ethic, kemudian conclusion. Jadi research ethic juga kena tahu apa yang perkara yang kita kena tahu and berkaitan dengan prosedur, integrity dengan application juga. Okay, ada soalan dekat bahagian chat. Untuk expert validity untuk kualitatif research saja kan. For example, questionnaire validation semua sekali Saliza. Untuk expert validity melibatkan semua sekali. Kualitatif ke, kuantitatif ke, mixed method ke, multi method, semua akan terlibat dengan expert validity. Kan? Instrumen kita mesti disemak oleh pakar. Okey, kalau kita translate, sebab tu pakar dalam akademik, kalau you melibatkan translation, kena melibatkan orang bahasa. Kalau melibatkan dalam bidang, kena panggil expert dalam content. Kalau kajian kita ni melibatkan metodologi, mesti involve juga expert dalam bidang metodologi supaya nak tengok proses kita ni betul ataupun tidak. Jadi bukan hanya untuk kualitatif, kuantitatif juga terlibat dalam proses validation, iaitu dalam spesifik dalam expert validity. Kan? Jadi Saliza di semua method akan terlibat. Okay. Alright. Doktor, Ya saya. boleh tanya? Kalau macam kualitatif, kalau dia nak confirmkan balik macam apa yang dicakap tu, itu verification ni kan doktor kan? Ulang balik macam mana? Kalau let's say dia dah interview, interview dia punya ni lah, dia punya participants tu, okay? So bila dia dah interview, that one bila dia nak, dia bukan validation kan, dia macam verification kan doktor? Verification untuk kalau katakan transcribe. Transcribe kan? Tapi kalau macam validity tu macam mana doktor? Validity ni kesahan. Kesahan awal-awal kan kita sebelum kita nak turun untuk collect data, kan kita buat protokol dulu. Dalam protokol, dalam protokol tu ada soalan-soalan interview kan? Soalan-soalan interview tu perlu disemak oleh pakar dulu. Tak boleh terus-terus interview. So ada orang semak soalan kita okey ke tidak, kan sesuai ke tak sesuai nak tanya. Orang yang kita nak pilih partisipan tu berapa ramai, sifat karakteristik partisipan tu semua ada dalam protokol kita. So yang tu perlu dinilai. Yang expert tu tak semestinya orang luar, boleh jadi kita punya peers kan doktor? Apa dia? Untuk expert yang semak question kita tu boleh peers kan? Untuk kualitatif. Dia peers tu okey lah kan. Tapi kalau tanya saya, logik dia macam ni lah kan. Kalau kita student memang cari pakar lah. Macam saya sendiri pun ramai student bagi kat saya semak protokol tu. Jadi kadang-kadang, tapi kena cari orang yang pakar dalam bidang lah. So kadang saya tanya, kenapa cari saya untuk tengok bahagian method. Okay, ada orang yang tengok dalam bidang konten, kandungan. Ada yang tak nak tengok dari segi macam kenapa, sebab dia kata saya orang yang dekat dengan partisipan. Jadi yang tu je lah. Memang dalam kualitatif ada excuse, bukan excuse kan, ada optional nak pakai peers dan sebagainya. Tapi kalau tanya saya, kalau kita panggil kan, sebab tu dalam kualitatif ni kita panggil untuk validity kita ada dua kan, external validity dengan internal validity. So untuk saling orang kata apa, tidak bergantung dengan satu keadaan, menggunakan kedua-dua tu dia di complement lah. Kalau tanya saya, tetap kena ada internal dan juga external lah. Mesti ada external lah. Sebaiknya lah. Kalau tanya saya, kalau student saya lah senang. Kalau student saya memang saya perlukan. Saya doktor, request. Boleh cite buku, boleh doktor share buku mana yang kata external? Banyak buku. Kalau you main kualitatif, baca buku Creswell pun ada. Creswell pun ada. Jadi biasanya dia akan cakap dari segi external dengan internal validity lah. Adalah kalau peer check, kita panggil peer check, member check tu pun ada juga kan. Tapi itu lebih pada internal lah. Kita nak juga external. Okay. Terima kasih doktor. Sama. Okay, kita sambung So sekarang ni kita dah sampai dekat 111, kita sambung 112. Okay, 112 adalah masih lagi dalam ethics. Ini banyak sekali. So sekarang ni kita semua online. Jadi menggunakan platform online. Macam-macam lah online yang ada kan. Okay, kita nak review
tentang research ethic based pada internet based research. Kan? Jadi macam mana etik kalau kita menggunakan semua gunakan secara online. Jadi kena juga tulis dalam kita punya tesis kalau kita menggunakan online. Lagi-lagi waktu pandemik tu. So cerita sikit introduction, apa yang dikatakan sebagai public and private space. So apa risiko and internet based research participants. Okay, internet based research and informed consent. Macam mana kita nak control tentang concerns letter dan sebagainya kan. Kemudian conclusion. Jadi kena faham juga. So bila nak menjalankan penyelidikan yang gunakan internet based research, ada beberapa perkara yang kita kena check. Kita mematuhi ataupun tidak. Okey, kemudian ethics lagi dalam tourism research. Kita kena tahu kan proses dia. Research ethics ni kadang lama. So dia ada reviewer board dia. So ada ethical issues dia. Dia ada pembangunan penyelidikan atau dipanggil research development. So proses dia macam ni supaya kita faham apa yang kita nak tulis dalam thesis. So kita start dengan research ethics, iaitu ethics review board, siapa dia. Kemudian tourism research and wider ethical issues. Okay, and ethics and tourism research. Issue for the researcher development, relationship and power and conclusion lah. So perkara-perkara ni kita nak check lah supaya tidak ada isu dan tidak ada bias dalam mendapatkan ataupun paling tepat bila kita nak dapatkan ethics ni sebab tujuan untuk collect data. Jadi untuk strategize data collection, ethics perlu dilaksanakan. Okey, kemudian pilot. Ini contohlah kan. Kita tadi kan awal-awal tadi ada soalan. Okey. Pilot result pun boleh buat satu artikel. Contoh kat sini lah kan. Sustainable Developments for Malaysia Tourism Industry. A pilot result. Jadi dapatan untuk pilot result tu pun kita boleh buat artikel lah. Contoh kat sini dia punya outline, introduction. Ni ada literature review lah. Ada literature review, ada methodology sikit, kemudian analysis and discussion, conclusion and future agenda. Jadi kalau pilot ni dia boleh bincangkan sebiji macam actual lah. Actual research kan. Actual findings. Okay. Kita boleh tulis artikel yang berkaitan tu. Sustainable Development for Malaysia Tourism Industry, a pilot result. Okay. Okey, kemudian kita boleh buat juga. Kalau macam saya ni antara satu artikel favorite saya lah. Yang mana saya buat artikel berkaitan dengan critical success factor of the sustainable development for Malaysia tourism industry. Jadi kalau nak buat artikel ni, dia punya outline sama je. Critical success factor ni maksudnya kita ada factors, kemudian kita dapat nilai mean, kemudian kita rankingkan. Tu dikatakan sebagai critical success factor. So ada introduction, ada literature review, ada methodology, analysis and discussion, conclusion and future agenda. Ramai juga student-student saya yang mana buat paper critical success factor tu based pada result pilot je. Based pada pilot study tu buat paper critical success factor. Okay, ni method for doing a pilot study. Why it is essential? Kadang-kadang kita nak beritahu kan, dia banyak lagi orang berbincangkan, pilot study ni wajib ke? Kena ke buat pilot study? So kita ada stand kita, why not kita come out dengan satu artikel untuk menjelaskan keperluan sama ada perlu ataupun tidak. Okay, kita start dengan introduction to determine the feasibility of the study protocol. Okay, kemudian recruitment subject, kemudian kita tentang testing the measurement instrument, and ada sedikit data entry, lagi-lagi untuk kuantitatif kita ada data entry and analyze, kemudian conclusion. Kalau macam kualitatif, pilot study dia, kajian rintis dia tak perlu di key in, transcribe dan analyze. Dia sekadar nak check bahawa bila dia buat pilot study kajian rintis tu, supaya partisipan, sebab karakteristik mesti sama, so partisipan boleh faham soalan, and so jawapan yang dia bagi tu menepati apa kita punya expectation dan juga kawalan masa. Itu je. Dia tak perlu ada entry data ataupun analyze. Okay. Alright. Step in conducting the pilot study. Interview in qualitative research. Kena tahu juga ni. Macam mana nak buat pilot study dalam kualitatif? Apa yang kena buat? Apa proses dia? Kena tulis gak. Buat tak pilot study dalam kualitatif? Buat. Macam mana you buat? Tak tahu. Jadi ramai orang kat luar pun tak tahu lagi proses macam mana nak buat pilot study dalam kuali. Contohnya, kita tahu, kita dah tulis dalam tesis, come out lah artikel supaya ramai orang tahu. Okay, pertama kita cerita introduction lah. Macam biasalah, artikel mesti ada intro, ada conclusion kan. Okay, kita start dulu determine. Okay, determine clearly interview question. Okay,
Kemudian the initial interview question review by expert. Okay, ini proses dia lah. So bila sebut pilot dia pertama sekali, okay, kita dah tentukan determine clearly interview question dulu. Kemudian kita kena tahu kita dah review interview question tu by expert. Kemudian kita tentukan siapa yang akan terlibat dalam sebagai participant. Okay, untuk pilot for interview. Kemudian apa kita nak buat report, the modification made. Yelah, lepas buat pilot tu, kita kena come out something like simple report, the modification made. Kemudian conclusion. Kan? Okay, kemudian ada tanya soalan ni, sekejap saya refer soalan ni. Okay, Zuraida ada tanya soalan. Untuk artikel berbentuk pilot, kena buat LR kan? Yep, kena buat LR lah. Kena buat LR. Sedalam mana LR yang kita perlu tulis memandangkan dalam tesis kita agak panjang dan mendalam. Kepadalah, sebab dalam pilot dia luas. So kita bukan pilot semua perkara. So nak pilotkan apa? Contohnya kita nak buat artikel pilot, data apa yang nak pakai? Kalau data tu berkaitan dengan IV saja, jadi literature review IV sajalah. Okay. Jadi penulisan artikel ni biasanya straight to the point lah. Maksudnya kita boleh ringkaskan lah. Kalau satu perkara tu cerita tentang A, dan A ni Ahmad kata, Siti kata, Yaakob kata, mungkin kita kena simplify lah, pilih beberapa saja citation supaya tidak jadi terlalu panjang. Jadi literature review perlu, tapi kita kena tahulah mana satu yang lebih bersesuaian dengan literature review, sebab kita buat paper pilot bukan merujuk pada semua. So kita boleh menghasilkan beberapa artikel dalam pilot juga. Tak perlu kita cover pilot untuk overall. Boleh juga ambil sebahagian saja. Jadi bila cover sebahagian saja, kita boleh ambil literature review sebahagian saja. Yap, boleh. Main result pilot pun boleh. Boleh, tak ada masalah. And pilot study pun boleh pecah by. Tengoklah tema kan, kita nak hantar jurnal kat mana. Okay. Mana yang sesuai, nak pakai DV saja, boleh DV tu untuk buat satu artikel. Jadi literature review kita base pada DV sajalah. Kalau IV kita ada 5. Mungkin kita nak pakai 2 IV saja. 2 IV tu, itulah literature review yang kita perlukan. Kalau kata kebetulan nak pakai semua, jadi literature review tu memang kena simplify lah. Sebab kita akan menghasilkan banyak artikel. Kalau satu artikel tu dah ambil semua literature review, besok-besok nak buat artikel lain dah tak ada lah. Jadi simpan sikit-sikit lah. Sebab kita akan hasilkan banyak artikel kan. Literature review sikit ni kan buat satu artikel, nanti kita nak ambil lagi literature review nak buat artikel lain pula. So kita kena make sure juga kita kena simplify lah, tak boleh ambil semua. Okay. Dan orang pun tak nak panjang-panjang literature review dalam sebuah artikel. Okay. Ambil yang relevan saja. Okay, terima kasih Zuraidah dengan soalan tu. Ini step lah, penting orang kualitatif kena ambil tahu sikit. Saya sebenarnya bila saya membaca atau artikel dan buku, memang ada pelbagai assumption dalam menulis pilot di dalam. Ada orang kata pilot tu dia bermula daripada bila dia terus jumpa participant. Tak, kalau macam ni jelas, nampak ni. Pilot tu bermula bila determine clear interview. Ini yang saya faham. Sama juga dalam kualitatif. Kualitatif bila bermula pilot tu daripada awal lagi. Pilot tu untuk pengesahan pakar soal sidik, itu dah bermula pilot. Orang kata tak, bila saya edar 30 orang tu pilot. Tak, pilot dah mula awal. Sebab bila saya baca buku dan saya jumpalah beberapa scholar yang banyak otai-otai bermula daripada atas. Yang baru-baru scholar baru ni, dia kata pilot study tu bermula bila kita distribute, bila kita jumpa participant, bila kita edar questionnaire, itulah pilot. Padahal pilot dari awal lagi. Jadi setiap scholar tu dia akan menjelaskan aturan atau proses pilot tu bermula dari mana. Ni contoh dia, determine clearly interview question, itu dah masuk dalam pilot. Bukan pilot tu bila kita jumpa participant, kita interview, itu pilot. Tak, pilot dari awal lagi itu dah dipanggil sebagai pilot. Jadi maksudnya proses pertama dalam validity itu dah pilot. Jadi kita boleh kata definisi kajian rintis atau pilot study adalah bermula dalam proses pertama lagi dalam validity. Itu pilot lah. Okey, kita masuk bab 4, analisis dan perbincangan. Okey. Artikel merujuk pada 4-4. Ini kena jelaskan sikit lah. Ada sikit penjelasan tentang bab 4 ni. Okay. Artikel merujuk pada bab 4, artikel penyelidikan. Yang dipanggil. Kalau ada 4-4 ni, nama dia artikel penyelidikan. Kita ada beberapa tadi. Bila kita buat bab 1, bab 2, bab 3, bab artikel penyelidikan tak ada. Yang kita ada artikel kajian literatur, artikel konseptual, artikel general review atau short communication.
Artikel penyelidikan tak ada. So bila masuk je bab 4, kita panggil dia adalah artikel penyelidikan. Apa beza dia? Artikel penyelidikan mesti ada data. Data yang dikumpulkan dalam kajian kita. Kalau data SLR tu, itu bukan artikel penyelidikan. Sebab itu base pada kajian lepas. Kajian sendiri. Itu dia katakan sebagai artikel penyelidikan. Yang kita kumpul, yang kita analyse, yang kita dapat result and finding. Itu namanya artikel penyelidikan. Okey. Jadi artikel penyelidikan ni biasanya boleh terbit objektif, persoalan dan hipotesis yang khusus. Boleh rujuk pada objektif, persoalan, hipotesis yang khusus. Okey, maka juga boleh tulis terbit dengan banyak mengikut bidang dan amalan penyelidikan. Okey, semua adalah artikel penyelidikan sama ada data analisis awalan, preliminary, pilot study, ujian kesahan maupun profiling keputusan mengikut research objektif, risiko dan sebagainya. As long dia ada data, ada result, itu panggil artikel penyelidikan. Pilot study ada result tadi itu pun disebut sebagai artikel penyelidikan. Kalau you buat preliminary analysis yang memang base pada survey, itu pun adalah artikel penyelidikan. As long data itu dianalyze dan mengeluarkan result atau finding, dan itu menjadikan main point dalam penulisan artikel kita, itu dah jatuh paper artikel penyelidikan. Okey, jadi bab 4 saya tak bincang kat sinilah. Jadi kita sampai 1.17. Okey, jadi bab 4 ni memang banyak artikel boleh bincangkan dalam penulisan artikel. Cuma saya tak ada saya tunjukkan outline bab 4 sebab banyak. Sebab bab 4 dia punya outline ni lah outline dia. Bab 4 outline dia nanti tulis intro, LR, method, analysis, discussion, conclusion. Itu je. Hampir semua paper dalam bentuk artikel penyelidikan yang anda ada bab 4, artikel je dia punya outline intro, LR, method, discussion, conclusion. Paper dalam bab 4 lagi, intro, LR, method, analysis, discussion, conclusion. Sebab tu saya tak membincangkan bab 4. Okey, seterusnya kita terus pergi pada bab 5. Dalam bab 5, kita ada beberapa outline. Yang pertama, ringkasan penyelidikan. Basically, bab 5 kita akan cerita tentang ringkasan penyelidikan. Yang kedua, cerita tentang sumbangan kajian. Yang ketiga, cerita tentang limitasi. Kemudian, cadangan. Jadi, semua perkara dalam bab 5 ni pun boleh convert menjadi artikel jurnal. Okey, kita ambil contoh ni 118. Okey, kita ada beberapa ni daripada 118 sampai 125. Ini contoh-contoh artikel yang kita boleh keluarkan daripada bab 5. Okey. Alright, seperti biasa kan, kalau ada soalan nak tanya, tanya je. Nanti saya respon. Okey. 118. Sustainable Development for Malaysia Tourism Industry Summary Result and Evidence. So kita orang tak tahu yang tajuk ni adalah merujuk pada bab 5 bahagian summary kita. Tetapi kita tulis artikel ni, orang mengata best ni baca Sustainable Development dekat Malaysia Tourism Industry. So dia nak cerita tentang summary, result and evidence. Kalau tak nak cerita summary result, dia tak cerita tentang summary and evidence pun okey. Buang kata result tu, kadang mengganggu juga summary result tu. Okey, so outline dia, introduction, kemudian current summary result of the Sustainable Development Research, kemudian new research evidence. Tu yang nak katakan evidence tu. New research evidence on sustainable development research. Mula-mula kita cerita summary dulu. Berkaitan kajian kita yang berkaitan sustainable development research. Kemudian apa kita nak proven yang bahawa kajian ini menemukan sesuatu dalam sustainable development research. Kemudian kita buat conclusion. Jadi bab 5 bahagian summary pun kita boleh come out satu artikel dengan menjadikan title dia Sustainable Development for Malaysia Tourism Industry Summary and Evidence. Start dengan introduction, current summary result of sustainable development research, new research evidence of sustainable development research, kemudian conclusion. Okay, alright, kita ikut flow. Sesudah itu kita cerita tentang contribution. Macam mana saya cerita tadi contribution, kat sini saya cerita satu-satu. Kita ada theoretical contribution, kita ada methodological contribution, kita ada empirical contribution, kita ada practical contribution. Jadi bolehlah tulis setiap satu contribution tu satu artikel. Okay, cerita satu dulu. Theoretical contribution. Macam mana kita nak cerita tentang theoretical contribution of sustainable development for Malaysia tourism industry. Okay, kita start dengan outline kita. Ceritalah introduction. Apa new knowledge, pengetahuan baru yang kita nak. Theoretical ni memang buat pengetahuan. Jadi new knowledge of sustainable development research. Apa sumbangan theoretical dalam kajian ini terhadap topik kita adalah sustainable development research. Kemudian conclusion. Buat satu artikel. Okay. Kemudian kita nak cerita tentang sumbangan metodologi pula.
buat satu artikel nama dia Methodological Contribution of Sustainable Development for Malaysia Tourism Industry. Ceritalah introduction. Okey, kemudian kita dalam metodologi, contoh kat sini saya nak highlight new research design. Okey, new research design for sustainable development research. Kalau you ada sumbangan lain, you nak cerita, you ada sumbangan dekat population, buatlah new population of the sustainable. So apa sebenarnya dalam bab 3 you punya tu memang menyumbang sesuatu. Tak ada, orang tak identify. Macam kajian saya saya buat doctorate, orang cite tesis saya disebabkan populasi. Sebab orang tak tahu berapa jumlah populasi dari segi supplier. So saya buat formula, saya identify macam mana nak kumpulkan populasi, last kali saya come out dengan populasi. Jadi kajian saya populasi tu saya hitung sendiri. Dan saya mengumpul sendiri data untuk dapatkan populasi. Jadi ada orang come out dengan new populations. Jadi apa saja yang you contribute dalam bab 3 tu boleh come out. Bukan hanya new research design tapi new apa lagi. New population, new validity process. Macam saya memang saya buat new research design yang buat LSSPI tu. So apa lagi yang you nak contribute. Okay. Lepas selesai tu keluarlah yang secara detail dia methodological contribution of sustainable development research, kemudian conclusion. Okay, next. Theoretical dah, methodological dah, kita pergi yang seterusnya empirical. So kita ada empirical contribution. Jadi sama juga apa sumbangan kita nak sebut dalam kajian kita. Empirical ni dapatan kita, finding kita. Basically finding dan dapatan merujuk pada objektif kita. Jadi empirical contribution of sustainable development for Malaysia tourism industry. Kita nak tulis artikel start pada introduction. Kemudian ceritalah apa new empirical result yang kita temui dan kemudian apakah sumbangan empirical kajian ini kepada sustainable development research, kemudian conclusion. Okey, seterusnya dah selesai yang 3, yang terakhir practical. So practical contribution of sustainable development for Malaysia tourism industry. Siapa yang dapat manfaat sumbangan kajian ni? Practical ni manfaat kan? Jadi kita cerita dulu introduction. Kemudian dapat beri sumbangan pada industrial contribution. So orang industri dapatlah kan, kita dapat beri sumbangan pada industrial dalam pembangunan penyelidikan. Kemudian kita dapat beri sumbangan contribution kepada governments of the sustainable development research. Okay. Jadi yang pertama untuk akademia, yang kedua adalah untuk yang ni tadi dia ada 2 bahagian Yang pertama practical contribution untuk sustainable development untuk Malaysia tourism industry pergi pada industrial dan juga government. Baru 2 ni. Practical ada banyak, bukan hanya pada industrial dengan government, turut dapat beri sumbangan kepada akademia. So kita boleh buat satu artikel lagi, Academia and Society Contributions of Sustainable Development. Yang mana kajian kita dapat beri sumbangan kepada akademia dan juga society. Buatlah satu artikel yang berkaitan Academia and Society Contribution of Sustainable Development for Malaysia Tourism Industry. So ada outline, kita ada introduction, kemudian kita ada Academia Contribution of the Sustainable Development Research, kemudian kita ada Society Contribution of Sustainable Development Research. So ada 2 lah. Kalau saya patah balik 1, 2, 2 ni, kedua-dua ni adalah practicals. Cuma dekat bahagian ini saya cerita sumbangan kepada industrial dengan government, kemudian sambungan kepada akademia dan juga society. Okey. Kemudian ada baru. Saya relatekan bahawa ini yang baru. Sekarang ni kalau saya mohon research KPT pun dia nak ada satu lagi contribution. Nama dia environmental contribution. So ada 5 lah. Bila sebut contribution ni, kita ada yang pertama adalah theoretical, yang kedua methodological, yang ketiga empirical, yang keempat practical, yang kelima environmental. So sumbangan dari sudut environmental berkaitan dengan sustainable development for Malaysia tourism industry. So kita ceritalah yang pertama introduction. Kita ceritakan social environmental contribution of sustainable development research. Kemudian kita cerita economic environmental contribution of sustainable development research. Sumbangan dari segi social dan economic dalam environmental kepada topik kita lah, iaitu sustainable development. So ada 5, ada teori, method, empirical, practical dan juga environmental. Okay, itu dari segi sumbangan. Okay, dari yang terakhir kita boleh juga buat cadangan, iaitu buat satu artikel yang berkaitan recommendation and future agenda. Topik ni mahal. And kita nak bagi cadangan kan. Apa cadangan cadangan topik-topik yang kita boleh extend. Jadi kita boleh buat topik recommendation and future agenda of sustainable development for Malaysia tourism industry. Ni last kali lah. Biasakan dalam
dalam bab 5 adalah cadangan kan. So cadangan itu boleh keluarkan satu artikel lah. So ada outline dia introduction. So kita boleh cadangkan recommendation apa topik-topik yang sesuai ataupun recommendation boleh jadi suggestion lah of sustainable development. Recommendation of suggestion for sustainable development research contohnya. Okay. Kemudian come out dengan future agenda, apa lagi yang kita boleh laksanakan dalam sustainable development. Kemudian conclusion. Okay, lengkap lah. Maka lengkaplah 125 idea dalam penulisan bab demi bab daripada bab 1 sampai bab 5. Cuma bab 4 tu kita ambil apa? Make a simplify, kita make a conclusion bahawa bab 4 tu sebenarnya outline dia sama, iaitu intro, LR, method, analysis, discussion, conclusion. Sebab tu saya tak bagi beberapa contoh dekat bab 4 sebab basically dia sama. Sebab tu saya terus pada chapter 3 pergi chapter 5. So chapter 5 kita akan mula dengan summary, kemudian cadangan satu-satu tadi, cadangan kepada theoretical, methodology, empirical, practical dan juga environmental. Kemudian kita tutup dengan cadangan. Cadangan kita buat paper, kata tajuk dia, boleh tukar tajuk ni. Kalau tak nak gunakan kata recommendation, boleh gunakan suggestion and future agenda of sustainable development ataupun recommendation and suggestion. Boleh tukar-tukar lah kan. So ini menggambarkan apa next researcher boleh buat dengan topik sustainable development. Itu motif. Ni artikel ni mudah dapat banyak citation ni. Yang 125 ni. Okey, dari segi slide dah settle lah. Dah settle lah dekat slide, dah habis dah semua. Okay. Dia depends lah kan. Kalau setengah-tengah tu, kalau saya buat kursus ni pergi tempat online ke atau face to face, kadang-kadang jenuh saya nak habis ke 125 tu. Soalan tak putus-putus. Kan? Jadi kalau kita ni mungkin tak ramai, jadi soalan pun tak banyak. Jadi kita ada masa lagi. Jika ada apa-apa soalan daripada pagi tadi, okay, soalan pagi tadi, ada juga tadi nak faham, tiba-tiba saya masuk kat Magai Method, nak tanya pasal method pun boleh. Okey, tapi keutamaan soalan ni adalah untuk tanya tentang bagaimana nak menulis artikel bab demi bab daripada bab 1 sampai bab 5. So mungkin nak mengaitkan dengan topik bidang masing-masing, boleh tanya. Itu yang utamalah. Tapi kalau nak tanya juga hal-hal lain berkaitan metodologi dan lain-lain pun boleh juga. Okey. Ada soalan? Saya tak sempat tadi break tadi, ada kerja nak kena buat. Nanti saya sekali lah pagi tadi dengan petang ni video tu saya upload. Dah ada link, nanti saya share kan untuk video pagi sebab saya rasa ramai yang tak join, especially yang petang ni. Tinggal 15 orang je petang ni. Kan. So yang pagi tadi dapat juga 20 lebih. 20 berapa dia? 24 lepas tu hilang dah. Okey, nanti saya akan kongsikan salinan rakaman video tu nanti untuk pagi dan petang. Dan juga slide. Slide boleh kongsi sekarang dah lah. Sebab kita dah habiskan. Jadi slide tu saya boleh kongsi. Okey, ada soalan nak tanya untuk hari ni, untuk sesi pagi maupun sesi petang ni. Okey. Sambil-sambil tu saya nak share slide lah, kan? Share slide untuk khusus ni, pindah tesis ni kan. Okey, sambil-sambil tu saya tunggulah. Jika ada soalan boleh terus tanya, saya akan respon. Okay dah, saya dah kongsi slide. Ada soalan nak tanya? Okey ke semua? Untuk peserta kohort saya tengok tadi, waktu sebelum saya break tadi, kita cuba penuhkan slot pagi dan slot malam lah. Sebab saya ingat slot petang tak ada. Jadi kita penuhkan slot pagi dan slot malam. So petang tu boleh rest lah, rehat. Mungkin kita ada nak balik kampung petang tu kan. Jadi malam sempat lagi kita jumpa. Yang kampung dekat-dekat boleh lah. Nak balik petang lepas Zuhur tu kan. Sampai petang, malam boleh kita present balik. Jadi mungkin petang macam-macam urusan lah. Tengah cuti kan, nak keluar dan sebagainya. So siapa yang ada urusan petang, nak present pagi, present pagi. Siapa yang nak balik kampung, boleh present malam. Nanti kita penuhkan slot tu. Ada lagi slot tu, saya ingat ada, kalau ikutkan pagi tu ada lagi 2 slot. Pagi, petang, malam ada 1 slot lagi. Kan? Just in case kalau penuh, baru kita buka petang tu. Kan? Tak ada, bebas. Narisa tanya, bebas. Okay, macam nak tunjuk apa, tunjuklah. Apa-apa saja bahagian apa nak tunjuk, tunjuklah. Nak guna template ke, nak guna slide ke, nak guna Microsoft Word ke,
bebas. Dia tidak ada satu mekanisme apa nak bentangkan. Kan? Kalau boleh terus bentang apa yang nak tahu. Nak dapat feedback. Tak perlu lagi bentang benda dah clear, dah jelas, tak payah bentang lah. Fokus kepada pembentangan nak dapatkan feedback. Sebab keutamaan kita adalah untuk dapatkan Q&A tu. Kan? Boleh straightforward je. Macam sebelum ni lah, straightforward je. Ada soalan lain? Kan? Yalah, benda petang ni hujan-hujan dia kan. Petang hujan mungkin network tak apa nak okey. Perasan juga tadi macam siapa? Roslina tadi masuk keluar mungkin internet dia tak okey. Okey ke semua? Alright. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya tunggu lagi ni. Kalau ada soalan saya tunggu. Kalau tak ada soalan kita stop sampai sini saja. Okey. Yang ada dalam official group kan, mana-mana saja duduk. Rosina minggu depan dah habis dah. Kita punya cohort dah selesai dah. Kita ada 2 minggu secara offline dan kita ada 12 minggu dah online. Jadi dah tutup dah. Kira besok hari graduate lah maksudnya. Kita dah selesai. Macam ini graduate untuk sesi kelas kita lah. Dan besok adalah hari graduate untuk waktu pembentangan. Jadi selesai sudah cohort 19 ni. Kan? Mungkin format cohort 20 beza sikit lah. Format untuk cohort 20 beza. Bukan beza mana, format untuk cohort 19, 18, 17, 16 special lah. Kan? Yang saya tak pernah buat cohort-cohort sebelum ni. Maksudnya sampai Sabtu dan Ahad. Kalau cohort-cohort sebelum ni cuma satu hari je, Sabtu je, Ahad tak ada. Kan? Jadi cohort bermula 16 ke 15, 16, 17, 18, 19 ni special lah. Yang mana cohort ni memang buat Sabtu dan Ahad. Jadi untuk formatting yang cohort 20 berbalik pada formatting lama lah. Dia tak ada lagi 2 hari, dia 1 hari saja. Jadi dia tidak ada pembentangan lah. Kan? Habis dah, cohort 20 tak ada pembentangan. Format lain dah. Kan? Okay. Jadi minggu depan tak ada kelas, habis dah. Tapi kalau Rosina nak join lagi, sebab saya ada continuity, memang macam tu. Habis satu cohort, saya fokus pada artikel jurnal. Jadi kalau nanti saya bagi detail dekat grup WhatsApp lah. Kalau berminat untuk join kursus penulisan artikel jurnal, dia konsep sama macam cohort juga. Jadi kita start dari zero sampai dapat terbit artikel jurnal tu lah. Jadi kita ada perbincangan nanti. Ada, Nani ada sijil, memang ada sijil. Nanti kita akan buat sijil tu untuk semua peserta cohort. Daripada tarikh mula sampai habis lah. Sijil kita ambil berapa bulan tu kan. Daripada tarikh mula sampai tarikh habis. Jangan risau, nanti kita ada buat link untuk dapatkan information berkaitan dengan sijil lah. Untuk kursus artikel ada juga dalam ni, ada join kursus artikel. So kursus artikel kita tengah mengumpul ahli lagi. So kita break dalam 2 minggu sebab ada reason juga sebab saya break 2 minggu. Asalnya adik saya ni nak kahwin, nak sempoi-sempoi je lepas nikah dah lah. Tapi bila bincang-bincang dengan keluarga semua, kita nak buat official lah. Belah dia pun nak buat official, belah sini pun nak buat official. Jadi 2 minggu ni saya sibuk lah. Adik saya yang terakhir tu nak kahwin, pada tutup lah. Jadi anak sulung dia sibuk sikit lah. Jadi sebab tu kalau yang ada dalam ni yang kita patut mula minggu ni kan. Jadi dengan 2 faktor lah. Pertama tak cukup orang. Baru ada berapa orang. So kita buka lagi 2 minggu penyertaan lah. So lagi 2 minggu kita akan start. Secara setiap hari Jumaat dan Sabtu kita ada perkongsian dan ada juga sesi face to face lah. Okay. 2 bulan plus minus 2 bulan lah. Saya mungkin 2 bulan lebih sikit. Gitulah. Okey, terima kasih semua. Dah tak ada soalan tu. Saya ucapkan terima kasih hari ini. Semoga perkongsian 125 ni membuka minda kita dan kita akan terus apply, malah mungkin dapat hasilkan lebih baik mungkin dengan perkongsian saya tadi. Bukan hanya 125 tapi you all boleh lebih lagi. Saya lebih suka positif jadi macam bab 1 tadi, awal-awal banyak soalan, bagus. Jadi bermula daripada semester 1 bermula daripada latar belakang bermula daripada bab 1, semua kita boleh mulakan dari sudut awal.
Anggap benda yang mula tu adalah satu yang praktis. Praktis ni bukan senang kan, nak buat dari awal, nak belajar, nak jadikan satu amalan, nak konsisten, nak bagi komitmen and terus buat. Bagi saya tak ada ruginya penulisan artikel tu. Positif je kan, walaupun kita tidak menjadi seorang pensyarah, walaupun kita tidak menjadi seorang guru, tetapi penulisan artikel kita ada banyak manfaat, banyak jariah dia. Buat apa kita nak simpan semua maklumat dalam tesis? Baik kita kongsi dan baik kita terbitkan artikel supaya ramai yang dapat manfaat. Sekecil-kecil benda, macam sampling size, teori, kecil-kecil tu. Benda kecil-kecil, kecil bagi kita. Tapi besar bagi orang kat luar. Orang tak tahu apa itu teori. Orang tak tahu apa itu, apa lagi tadi kita, masalah. Orang tak tahu tentang bagaimana nak cerita pasal populasi, research design. Jadi dengan sedikit perkongsian kita tu, besar manfaat dia kepada orang luar. Okay? Semoga semuanya perolehi manfaat dan dipermudahkan dan semua akan berjaya lah. Dan untuk peserta kohort, terima kasih banyak-banyak pengorbanan lama tu, 14 minggu tu sebenarnya. 2 minggu offline, 12 minggu kita online, setiap Sabtu dan Ahad. And jadi bertangguh-tangguh pula kita hari tu, ada yang kena tangguh minggu, ada urusan dan lain-lain. Jadi panjang sebenarnya. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan dan sukses lah. Yang belum proposal defend akan boleh proposal defend. Yang belum mendaftar akan boleh mendaftar sebagai PhD. Yang nak submit akan berjaya untuk submit. Yang nak Viva, semoga dipermudahkan untuk Viva. Jadi semuanya dipermudahkan. Terima kasih semua kohort 19. Pada rakan-rakan lain dalam kursus artikel jurnal, kita akan teruskan kita punya perjuangan. Dalam masa 2 minggu lagi kita akan melibatkan secara mingguan. Setiap minggu kita akan ada kursus, setiap hari Jumaat dan Sabtu kita ada kursus untuk penulisan artikel jurnal. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kohort 19 esok ada lagi perbincangan, kita ada masih lagi pembentangan. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Doktor. Yup. Nak tanya satu. Okay. Kalau sebab next time kan, tak tahulah dapat masuk ke tak untuk kohort 20 tu. Kalau personally nak tanya dengan doktor apa-apa boleh ke? Grup WhatsApp masih ada. Okay. Kalau benda soalan simple yang maksud saya, kalau tanya je, nanti jawapan saya akan maklumkan dan semua dapat manfaat. Kalau ada soalan personal sikit, nanti WhatsApp saya je. Okey doktor. Assalamualaikum. Terima kasih.